contoh saya share lah. Saya share secara ringkas sebelum kita mulakan. Saya share kejap. Ambil lah mana-mana. Kita ambil whiteboard. Saya lambat sikit sekejap. Okay. Okay, whiteboard ni semua orang yang dapat yang link email mungkin boleh gunalah. So kita boleh lukis. Ni untuk budak-budak tadika ke sama-sama. Cikgu lukis A contoh kan. Then ada anak-anak murid kita yang nak join sekali, nak bagi kelas kita interaktif. So dia pun boleh tambah contoh kat sini. So dia akan keluar secara real time. Ini contohlah kalau kita buat permulaan. Sekarang ni ada dalam 5 orang je lah yang boleh link ni sebab geng-geng UPSI. Okay, so kita akan mulakan. Dah sedia semua? Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okey. So ada yang minta share, nanti kita share lah. Cikgu Linda minta share ni whiteboard, saya tak ni kan whiteboard. Okey, tangan kita ni. So nanti kalau apa-apa sepanjang saya bagi talk ni, kalau ada apa-apa mungkin tak dengar ke, internet saya problem ke, so bagi tahulah sebab saya ni biasanya bus express, bukan berlompat-lompat, laju sikit lah. Okey, izinkan saya share kita punya petang ini. Kejap. Dia share. Okey, dah boleh nampak lah? Nampak. Okey, terima kasih. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan ni, saya panggil tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu tadika kemas, kawan-kawan yang mungkin ada yang ada doktorate, Dr. Fadil dan sebagainya. So saya panggil tuan-tuan dan perempuan lah. So petang ni kita akan sembang-sembang je tip dan trik PDPR. Yang ini ialah tips secara asas dan saya akan bagi penerangan tu lah secara detail insyaAllah dalam masa 1 jam kita akan habiskan lah. Saya cuba pendekkan supaya tak terlampau lama sebab bila belajar online ni lama-lama dia memang akan bagi kesan kepada otak kita lah. Okay, so insyaAllah dalam perkongsian petang ni saya akan cerita tentang pengenalan, isu dan masalah, tip dan trik, cabaran mendatang dan juga penutup. Okay, pengenalan. Okay, so bila kita nak buat kelas online, apa benda yang paling penting? Yang paling penting sekali sebelum kita mulakan kelas ialah kita kena bagi tahu kita punya anak murid kita, bagi tahu pelajar kita, bagi tahu murid kita bahawa ada adab yang perlu diikuti. Ini contoh lah. Ini contoh adab dia. Maksudnya contohnya bersedia 5 minit awal. Cikgu-cikgu boleh main lagu kan? Main lagu ke zikir ke, kalau anak-anak tabika tu mungkin main lagu-lagu yang ceria ke, chicken dance ke dan sebagainya supaya bila dia masuk je Google Meet terus dia dah perasaan ceria. Wow, apa cikgu tengah buat ni? Main tengah menari ke apa? Bukan kita nak suruh menari. Tapi maksudnya kita nak bagi dia aktif, bagi dia semangat, satu benda yang baru. Dan setiap kali kelas mungkin kita akan buat strategi blend. Mungkin minggu ni zikir, minggu depan chicken dance, minggu depan gambar anjing berlari ke contoh lah. Maksudnya setiap minggu ada elemen-elemen lain, elemen-elemen kejutan. Contoh. Ini guna nama dan profile picture sebenar. Yang ini kita kena bagi peraturan kepada anak murid kita, kepada kita punya audien kita, guna nama profile sebenar. Sebab kita akan panggil nanti supaya kelas kita jadi aktif. And then buka kamera. Ini buka kamera dia jadi macam sunat lah, sunat muakkad. Sebab apa? Kita faham keadaan anak-anak murid kita kalau di setengah-setengah kampung tu mungkin internet dia slow. Jadi bila internet slow, buka kamera dia akan slowkan lagi dia punya capaian kepada kelas kita. Dan mute mikrofon, kalau kita admin kita boleh control lah. Elakkan live dengan tiba-tiba ni sebab kalau internet problem dan sebagainya, ucap terima kasih habis kelas. Dan tips kalau siapa-siapa yang rajin dah kenal lama dia ialah kita buat satu-satu macam kalau dulu siapa-siapa pelajar universiti kita buat satu-satu panggilan. Contohnya kita sebut Malaysia, anak-anak murid kita akan sebut boleh untuk dapatkan perhatian anak-anak murid kita. Okey, ini situasi PDPR sekarang. Macam-macam kategori lah. Dulu masa kita bersemuka tengok belah kanan bawah tu
kita boleh jumpa anak-anak murid kita. Kalau cikgu-cikgu tadika tu tahun 5 tahun, 6 tahun, budak-budak memang menangis awal-awal. Cikgu-cikgu berjaya pujuk. Tapi hari ni kita tak pernah jumpa. Rasanya itu mungkin tahun ni kita sempat jumpa lah masa bulan 3 itu masuk jumpa sekejap. Dalam lebih kurang sebulan lebih. Tapi compare kalau masa face to face dulu memang kita boleh jumpa, kita boleh pujuk dan cabaran kita ada yang boleh belajar dengan baik pakai baju sekolah, duduk depan komputer, duduk depan laptop, tapi ada juga yang belajar bawah pokok, sambungan internet tak dapat dan cikgu pun sama nak buat kelas online. Bila nak buat kelas online, rakam dengan bunyi ayam lah, dengan bunyi kambing lah, dengan bunyi macam-macam lah. So cabaran kita, cikgu ada cabaran, anak murid ada cabaran, ada yang duduk dalam sampan belajar sebab nak dapatkan capaian internet, ada yang duduk dalam kelas tertentu, ada yang guna handphone, ada yang guna laptop. So kalau yang guna laptop, Alhamdulillah, cikgu-cikgu pun sama, pensyarah universiti pun sama. Kalau di UPSI ni pun ada pensyarah yang ada masalah internet, sekejap bila dia buat kelas, tiba-tiba dia terleft sendiri. So cabaran kita, norma baru ni kita kena adaptasi dan ubah suai. Kita punya diri kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, anak murid kita dan juga ibu bapa. Ini contoh video. Saya share lah kalau kata ni saya share tab Sekejap. Saya nak admit pun dah ni. So saya izinkan saya share tab. Pamel lagi nak masuk ni tapi minta maaf tak boleh. So saya share tab untuk tengok video. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, bila cikgu-cikgu guna Google Meet, kita tak boleh main video terus waktu kita tayang ni. Dia kena buka tab baru. Tab baru maksudnya kita kena buka dia punya dekat kita punya browser tu dia ada tab barulah dia punya ni untuk kita tayang video. Ini contohlah. Kalau cikgu-cikgu masih ingat waktu kita bersemuka dengan student, inilah keadaan dia. Ini contohlah. Okay, kita nak tanda buku. Sebabnya nak dapatkan buku juga. Ni kenangan kita lah sebelum kita mulakan cabaran kita. Kita tengok dulu betul tak betul. Mesti cikgu-cikgu macam ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Semuanya salah cikgu. Nak berapa? Kita bagi bintang kat anak murid kita, tapi sekarang macam mana nak bagi bintang? Cikgu-cikgu tadika pun nak tarik minat anak murid pun dalam online lah, tu mencabar juga tu. Beratur. Ini tak bawa buku pelajaran cikgu. Azrai jangan nangis Azrai. Sabar Azrai. Azrai tak bawa buku ganjaran, tak dapat ganjaran. Azrai janganlah menangis. Azrai. Nah. Azrai tak bawa buku ganjaran, dia tak dapat ganjaran. Azrai tak dapat ganjaran. Sedih tak? Mana? Sedih lah kan? Aduh. Macam mana ni Afif? Kenapa kat sini baru masuk Afif? Macam mana? Alain duduk. Duduk. Macam mana nak masukkan tepung gandum kemudian uli ni? Tak boleh. Betul, salah. Salah sayang. Cikgu dia marah tu. Okay, so itulah contoh keadaan kita sebelum PKP. So maksudnya cikgu-cikgu tadika ni mesti ingat, itulah keadaan cikgu-cikgu tadika kan. Memang kita akan orang kata apa, rapat dengan student akan datang kat kita, yang kita pujuk menangis. Yang saya respect ni, saya cuma nak kongsi lah, anak saya ada sekarang ni yang sekolah ada 5 orang. Saya anak ramai 7 orang. Jadi anak saya yang sekolah 5 orang, daripada 5 orang tu semua masuk tadika lain-lain, tadika swasta, tadika ni, tadika A, B, C dan sebagainya. Tapi especially bila masuk umur 6 tahun, semua masuk kemas. Saya pun tak faham macam mana keistimewaan cikgu-cikgu kemas tu pujuk anak-anak saya. Anak saya masa 5 tahun tu masuk tadika swasta, lari tengah-tengah jalan. Saya jenuh nak kerja dengan wife. Ada yang seorang ni 6 bulan dia masuk tadika. Tapi bila masuk ke tadika kemas, umur 6 tahun tu, dia masuk, cikgu pegang dia, rapat dengan student, pegang peluk dengan anak murid, dengan anak-anak saya tu.
menyebabkan anak murid saya, anak murid pula, anak saya tu dengan cikgu tu lah, dia boleh orang kata apa, duduk ikut cakap cikgu, duduk dalam kelas walaupun mata meleleh air mata. Tapi dia boleh ikut cakap cikgu. Jadi macam mana pendekatan approach cikgu buat? Cuma cabaran norma baru hari ni kita tak boleh buat macam tu lah. Jadi apa yang kita patut buat dalam keadaan sekarang? Okey, insya-Allah saya akan share balik apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh cuba untuk memastikan kita punya anak murid kita ceria selalu. Sekejap. Ni share yang benda lain pula. Okey. Yang pertama, untuk orang Islam, maksudnya ramai kat sini yang 100% Islam, ada satu benda yang kita kena terima hakikat dalam keadaan kita diuji dengan norma baru, satu benda iaitu hidayah milik Allah. Kita sebagai cikgu, macam mana kita buat, macam mana pun kita buka kelas krik-krik je ada 2-3 anak murid. Buka kelas online ada mungkin 5-6 orang je. Sebab apa? Sebab ada benda yang mungkin tersangkut hidayah milik Allah. Sebab dalam surah Al-Isra ayat 15 ni, sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk daripada panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. So maka yang sesat pula sesungguhnya kesan buruk hanya ditanggung oleh dirinya sendiri. So dalam konteks kita, hubungan kita antara hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, hubungan kita dengan anak murid kita, hubungan kita dengan ibu bapa murid tu, semuanya berlaku dengan izin Allah. So kita kena terima hakikat tu. Cuma sebagai manusia ada qada dan qadar yang kita boleh usaha. Dan benda yang paling penting dalam usaha kita ialah niat kita. Apa tujuan kita buat PDPR ni? Pengajaran, pembelajaran di rumah. Sebab apa? Dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama sebut ialah innama amalu biniat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Apa niat kita buat kelas PDPR? So, benda yang paling penting selain kita terima hakikat bahawa hidayah milik Allah, yang kedua ialah niat. Niat kita buat kelas PDPR tu untuk apa? Kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Kita buat sebab penyelaras tadika kemas buat, suruh buat. Kita buat kelas sebab ketua jabatan suruh buat, dekan suruh buat, timbalan dekan suruh buat, TNC suruh buat, ataupun dekat sekolah penolong kanan suruh buat, ketua panitia suruh buat, ataupun pengetua suruh buat, pengarah KV suruh buat, contoh. So maksudnya kita niat kalau kita buat sesuatu untuk pengajaran dan sebagainya itu adalah untuk berkongsi ilmu kita yang sedikit tu dengan murid kita. So insya-Allah niat kita baik, siapa yang menolong agama Allah, insya-Allah Allah akan bantu dia. Dan dalam selain daripada orang Islam, kita juga ada kata-kata Confucius, perjalanan beribu batu bermula dengan langkah pertama. Jika ingin berjaya, bergeraklah secara ingin cepat bergeraklah secara solo. Kalau nak pergi jauh, bergerak secara kumpulan. Dan Sun Tzu dalam The Art of War, dia kata puji dan ampun musuh anda ketika anda mendapat kepercayaan daripadanya, anda bergerak melawannya secara rasa. Tapi dengan anak murid kita, ibu bapa kita bukan nak melawan, tapi kita nak bina hubungan yang terbaik. Okey. Apa isu dan masalah? Okay. So inilah yang bila saya buat survey ringkas hari itu sebelum saya nak offer kelas online ni, isu-isu yang dibangkitkan ialah cikgu tunggu tapi pelajar tak masuk kelas online. Lepas tu bila call, telefon dimatikan, tak dapat call. Ini daripada Secretary dan juga Saiful Nang Academy lah. So ini adalah luahan seorang anak, ibu bapa dia, seorang cikgu, call anak murid tak dapat-dapat. So itulah cabaran kita. Sebab apa? Macam saya kata tadi, hidayah milik Allah. Kalau Allah bagi hidayah kat anak murid kita tu, bagi hidayah kepada ibu bapa tu, bagi semangat, insya-Allah dengan asbab kita lah, cikgu kita akan sentiasa ingatkan ibu bapa, kita akan sentiasa ingatkan murid, kita akan buat tindakan-tindakan yang boleh untuk membantu menambah baik kita punya PDPR. Okey, nanti saya akan tanya untuk semualah. Okey, ini carian di Google. Apa benda yang cikgu-cikgu cari di Google ataupun ibu bapa cari di Google? Yang pertama, tarikh PDPR, apa maksud PDPR, apa maksud PDPR online, apa pelaksanaan PDPR, apa daftar PDPR. Ini ialah carian di Google. Selain daripada itu, apa pula cikgu-cikgu cari ialah contohnya cabaran PDPR kepada pelajar, peranan murid dalam PDPR, keberkesanan PDPR, cabaran PDPR kepada guru. Sebab apa? Mac 2020 kita diuji dengan pandemik. Masa tu semua orang terkejut dengan keadaan hari ini. Iaitu kita tak pernah buat PDPR. Tiba-tiba waktu tu 2 minggu yang pertama semua tak ada kelas lah. Memang semua close down, lockdown.
Kemudian dah bila start buat PDPR semua orang keliru. Macam mana nak buat? Barulah kita nak kenal Zoom masa tu, barulah kita nak kenal Google Meet yang kita guna hari ni, barulah kita nak buat ni. Cikgu-cikgu otai lagi lah yang cabaran besar. Cikgu-cikgu otai, cikgu-cikgu yang senior, cikgu-cikgu veteran, macam mana nak guna benda ni, nak kena guna komputer balik. Kalau sebelum ni kita boleh buat chalk and talk, tapi hari ni kita terpaksa buat kelas secara dalam talian. Macam sekarang ni lah kita share. Kalau dulu saya duk bagi ceramah, pergi ke Mas Perlis lah, pergi ke sekolah-sekolah ke, pergi ke mana-mana institusi ke, kita share sama-sama. Tapi hari ni kita terpaksa terima hakikat bahawa PDPR kita buat secara dalam talian. Okay, so saya share balik, play balik. Okay, seterusnya. Apa yang cikgu rasa tentang PDPR? 80% daripada cikgu dapati bahawa kesukaran untuk dapat perhatian dan kehadiran murid. Kehadiran satu, perhatian satu. Maksudnya bila murid cikgu buat kelas online pukul 7.30 pagi, itu nak dapat kehadiran murid tu satu masalah. Yang kedua, bila dah buat kelas pula, macam mana nak dapat perhatian murid. Bayangkan, kita macam kita buat sekarang ni, ada yang buka video, ada yang tak buka video, seolah-olah macam cikgu bercakap depan komputer. Yang ini, ya okey boleh. Sebab kami tak nampak slide tu. Tak nampak slide Dia tulis ini borang laporan pemeriksaan tesis. Oh kejap. Saya share ni, sorry, nasib baik bagi tahu. Saya stop sharing balik, mungkin dia lari kot sharing dia. Terima kasih bagi tahu. Kalau saya laju ni mungkin internet tak ni, bagi tahu saya. Biasalah, kita biasa laju. Okey, terima kasih Izhan tadi. Okey. 80% sekarang mendapat perhatian dan kehadiran murid. Boleh nampak sekarang? Boleh nampak? Boleh. Okey, terima kasih. Sebelum saya teruskan, ada apa persoalan? Mungkin terlepas pandang saya patah balik sikit. Ini yang saya tunjuk tadilah. Yang tadi tak nampak kan? Cikgu tunggu pelajar tapi tak masuk kelas online. Yang ni 100% cara yang di Google, yang ni cara yang di Google, yang ni cabaran tadi cikgu lah. Ni yang saya buat ni, saya tengok searching kat Google 2021. Maksudnya sampai hari ni pun masih ada orang mencari apa maksud PDPR. So dalam slide ni kita akan kongsi jugalah apa maksud PDPR ikut KPM, bukan saya suka-suka hati saya punya ke apa semua. Jadi bila dalam panduan PDPR maksudnya memang ikut yang KPM punya. Cikgu kemas mungkin dia ada definisi PDPR sendiri, tapi yang ini adalah standard yang mungkin boleh digunakan sama-sama oleh kemas untuk kita fleksibel dalam pengurusan ni. Okey, yang ini 80% tadi yang saya sebut bahawa ikut kajian guru-guru di Malaysia di sekolah khususnya sukar mendapat perhatian bila kelas online, dan yang kedua ialah sukar mendapat kehadiran murid dalam kelas. Ini cabaran kita. Kenapa benda tu berlaku? Adakah memang murid kita malas nak masuk kelas? Macam kat sekolah dululah, waktu face to face kita kejar murid untuk masuk kelas. Kalau untuk tadika tu mungkin tak ada isu sangat lah. Biasanya kalau paling-paling sangat pun ialah ibu bapa bawa anak sambil anak mata merah. Sebab apa? Dia kena rotan, dia kena marah, dia kena tarik telinga baru sampai sekolah tadika. Tapi untuk pelajar-pelajar besar ni biasanya cikgu terpaksa kempen. Kempen macam mana? Kalau siapa yang perasan tengok depan sekolah masing-masing, dia akan ada signboard. Terima kasih kerana hadir kat sekolah. Cikgu pula terpaksa ucap terima kasih kepada murid-murid kerana hadir dekat sekolah. So, waktu face to face kita tak ada isu sangat. Sebab apa? 3 hari tak datang, kita dah boleh keluarkan surat amaran. Tapi dalam keadaan normal baru hari ini, bila tak datang kelas kita, kita tak boleh nak keluarkan surat amaran. Sebab apa dah jadi normal baru. Tetapi kalau nak keluarkan surat pun, saya ada cadangkan nanti. Kita juga keluarkan surat cinta kepada anak murid kita. Supaya ibu bapa dia tahu dan dia juga tahu. Sebab kalau biasanya kalau kita hantar surat, waktu bersemuka kita bagi kat murid untuk bagi kat ibu bapa dia, mungkin surat tu tak sampai. Tapi hari ni kita boleh post kat rumah ataupun kita hantar kat rumah ibu bapa tu untuk maklumkan ketidakhadiran contoh. So ini 80% daripada cikgu ini realiti yang berlaku, iaitu cikgu-cikgu ada isu tentang macam mana nak dapat perhatian murid dan nak dapatkan kehadiran murid dalam kelas. Yang kedua, 60% guru tak selesa melaksanakan PDPR. Hari inilah cikgu-cikgu yang ada depan ni pun mungkin ada yang especially cikgu-cikgu yang berpengalaman mungkin nak gunakan komputer, macam mana nak tekan Google Meet, macam mana nak buat
Orang kata pun nak gunakan whiteboard, nak guna aplikasi yang macam-macam, macam mana nak main quiz dan sebagainya yang interaktif. So kita termasuk juga cara di universiti kita agak kekok masa mula-mula nak melaksanakan PDPR. Tapi hari ini lama kelamaan dah jadi norma baru, kita dah biasa dengan PDPR. And then yang ketiga, 50% guru tidak mahir melaksanakan PDPR. Sebab apa tak mahir? Satu, dia tak tahu apa maksud PDPR. Yang kedua, dia tak tahu tool macam mana nak melaksanakan PDPR. Yang ketiga, dia tak faham macam mana PDPR. Sebab kadang-kadang bila kita tanya PDPR tu macam mana? Kelas online. PDPR macam mana? Kelas mesti gunakan Google Meet. Tapi definisi PDPR itu KPM, dia boleh ada offline, dia boleh ada online. Dia boleh segera ataupun dia boleh tidak segera. Yang paling penting, murid itu buat capai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Sebab tu hari ini KPM terpaksa buat apa? Terpaksa ambil kehadiran. Kehadiran bukan saja oleh guru, tapi ibu bapa pun kena isi kehadiran. Hari-hari ibu bapa kena isi kehadiran. Hari ini memang penatlah kami. Saya memang komplain lah kalau hari-hari nak kena isi. Tapi wife saya yang buat. Wife saya je lah komplain. Saya tak komplain lah. Tapi maksudnya hari-hari ibu bapa kena isi kehadiran. Guru kena isi kehadiran. Guru lagi mencabar kena isi kehadiran online. Okay, kemas tak pastilah macam mana kehadiran. Tetapi kalau yang buat online tu memang terpaksa isi kehadiran. Sebab apa? KPM nak tengok berapa banyak penyertaan ibu bapa murid dalam PDPR. Okey. Apa pula masalah tuan-puan? Sebelum saya bagi tips, apa pula masalah tuan-puan? Yang mungkin ada yang nak kongsi ataupun ada yang nak tanya ke masalah sebelum saya kongsikan tips. Tips sebab tips saya umumnya. Tapi apa mungkin ada cikgu-cikgu tadika ke ataupun ada orang yang nak tanya ke, boleh silakan. Ada yang nak tanya? Boleh angkat tangan? Boleh tanya, boleh buka mic. Okey, Cikgu Asniza nak tanya, silakan. Saya nak berkongsi tadi yang berkata berkenaan kehadiran kemas. Silakan. Macam kami di kemas pun kami akan ambil kehadiran murid juga yang terlibat dengan PDPR. Sebab kami pun terpaksa hantar laporan yang PDPR yang kami lakukan di tadika masing-masing lah. Jadi kemudian macam masalah yang dihadapi selalunya ibu bapa lebih mengutamakan anak-anak yang bersekolah rendah macam itulah. Jadi bila macam lembaran kerja ataupun PDPR tadika ni macam terabai sikit lah. Okay. So yang tu kita kena bagi tahulah ibu bapa sebab dia asas kepada sistem pendidikan kita di Malaysia ni ialah daripada tadika. So kat tadika lah dia punya dah ikut apa curriculum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Dalam KSPK tu memang saya tahu tadi awal kanak-kanak ni sebab saya buat kajian 5 tahun tentang sistem pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Tadika kemas ke pasti ke taska ke macam-macam kami masuk dan kita kajilah tentang sistem tadika. Tapi untuk kehadiran pun kadang-kadang macam saya pun sebenarnya saya jenis orang yang biarkan anak-anak membesar ikut potensi tapi dalam masa yang sama tak tinggalan. Sebab saya tak ada orang ibu bapa yang kejar anak-anak supaya boleh membaca. Ada orang yang tak kisah anak-anak boleh membaca ke tidak. Ada orang yang memang sangat tekan-tekan boleh membaca sebab apa dia kata darjah 1 esok bila masuk darjah 1 nak kena jawab soalan katakan masa ujian awal-awal tu dah tak boleh. Sebab apa? Tak boleh baca, contohlah. Tapi jangan risau sebenarnya membaca tu memang peringkat awal tadika tu adalah satu keperluan tetapi dia bukan satu benda yang wajib. Kalau ada dia boleh baca maksud tadika kemas sebab orang selalu komplain compare tadika kerajaan ni dengan tadika swasta. Masuk tadika swasta boleh membaca, cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris. Masuk tadika kerajaan dengan kemas ke perpaduan ke, masuk ke kalau Terengganu tu pun ada dia punya ni. So maksudnya bila masuk tadika kerajaan ni dia tak boleh membaca. Okey, buat Cikgu Kusah mungkin tak boleh dengar suara saya sebab sambungan internet tu biasalah. So sabaran kita macam tu lah. So insyaAllah sama-sama lah kita bagi kesedaran kepada ibu bapa. Lepas ni tips tu ada tentang isu tu. Mungkin ada yang nak tanya lagi sebelum saya teruskan? Okey, so kalau tak ada saya teruskan.
Nanti kalau tak nampak bagi tahu saya balik Saya ni kadang-kadang terlepas laju sangat. Okay, so tadi dah share tentang tadika. Okay, ini tips dan trik. Tips dan trik ni saya bagi disclaimer awal-awal. Dia ada yang sesuai untuk semua, ada yang tak sesuai untuk semua, ada yang kita boleh ambil sebahagian dan boleh ubah suai sebahagian. Tetapi saya bagi panduan sajalah untuk makluman kepada semua. Yang pertama, yang ni yang saya kata saya nak share tentang bila saya cerita bagi tips dan trik, saya mesti rujuk kepada dasar kementerian supaya tips dan trik saya tu tak ke laut. Maksudnya memang ikut apa yang kementerian sarankan. Dan juga saya bagi tambahan daripada situ sebab orang komplain, dia kata apa? Manual pengajaran KPM ni umum sangat. So kita akan spesifikkan dalam kita punya sesi petang ni. Okey. Apa yang ada dalam manual PDPR 4.0 KPM ni? Satu, asas PDPR. Dia sebenarnya manual PDPR version 2. Tapi saya masukkan PDPR 4.0 ni adalah dalam keadaan sekarang lah. Tujuan kita buat PDPR. Ini niat tadilah, patah balik pada niat nanti. Nah, lepas ni pun ada niat lagi. Tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Kita tak mau sebenarnya di seluruh dunia dalam kajian UNESCO hampir 1 bilion kanak-kanak mengalami kemiskinan digital. Apa maksud kemiskinan digital? Dia tak ada alat, dia tak ada sambungan internet dan dia tak boleh akses kepada kelas online. Jadi bila dia tak boleh akses dalam kelas online, dia akan tercicir dalam pembelajaran. So that's why kita terpaksa walaupun banyak kekangan, banyak cabaran, banyak mehnah dan tribulasi, tapi kita cuba yang terbaik untuk memastikan kita punya PDPR kita berjalan dengan lancar. Yang itu hasrat pertama KPM. Yang kedua, asas pembelajaran yang dipenuhi. Maksudnya dalam KSPK ke, dalam DSKP ke, maksudnya murid dapat belajar apa yang dia patut belajar dengan kurikulum yang diubah suai. Maksudnya kita ubah suai mengikut pembelajaran di rumah. Dulu saya mengajar perkebunan. Kalau dulu buat fertigasi dekat UPSI. Tapi hari ini saya minta pelajar buat mock-up model, fertigasi, buat tanaman, semua buat di rumah. So kita tengok ubah suai sebab dan bila buat dekat rumah bukan semua murid mampu nak beli tu beli ni, walaupun saya kata bajet kita RM10 je, pergi kedai RM2 kita beli tanah organik, kita beli biji benih, kita beli bekas, kita beli alat pertanian tu lengkap RM10 kita dah boleh buat tanaman konvensional kat rumah. Itu contohlah. So maksudnya kita cubalah sesuaikan dalam keadaan norma baru ni. Yang ketiga, kesejahteraan sosial emosi murid diutamakan. Bila PDPR ni cikgu semua yang ada depan saya ni, saya sendiri, kita semua tertekan. Sebab apa? Kita ada anak kita PDPR, anak sekolah kebangsaan, anak sekolah menengah, anak sekolah agama. Lepas tu kita pula jadi cikgu. Murid kita kelas A, kelas B, kelas C, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. So kita pun sama-sama menghadapi dengan PDPR. Kadang-kadang kita peserai, kadang-kadang anak murid saya, anak saya, cikgu dia, hari-hari cikgu mat lah, hari-hari 4 muka surat kerja rumah. Bila dia bagi 4 muka surat, kita yang kena ajar. Macam kita nak ajar anak A lagi, anak B, anak C lagi nak ajar. So sosio emosi murid tu adalah keutamaan. Kita kena sesuaikan. That's why pengurusan sekolah, tengok jadual sekolah pun kena ubah sesuai. Janganlah satu hari tu mungkin sampai 4-5 subjek. Macam kelas face to face. Dia sepatutnya pengurusan sekolah tu buat sehari mungkin 1-2 subjek saja. Nanti kita akan sembang lagi kemudian. So apa maksud PDPR? PDPR bermaksud pengajaran pembelajaran yang dilaksanakan di rumah di rumah sebab PR tu atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Tak semestinya di rumah walaupun dia sebut pengajaran pembelajaran di rumah. So boleh jadi di rumah, di pusat komuniti, kalau ada contohnya rumah dia tak selesa, duduk rumah flat, mungkin kat flat tu ada dewan, so dia boleh gunakan dewan. Atau mana-mana lokasi yang dia boleh belajar ada akses internet. So PDPR boleh dilaksanakan dalam talian online ataupun luar talian offline. So jangan ingat kita hanya boleh buat online saja. So dia boleh juga buat secara offline. So maksud offline ialah kita bagi modul, gunakan buku teks yang sedia ada, buku aktiviti yang sedia ada, buku-buku ni bahan sebab macam kemas banyak bahan-bahan buku-buku aktiviti. Pasti pun banyak buku-buku aktiviti. Kalau sekolah menengah lagilah memang ada buku wajib dapat buku teks,
buku aktiviti campur buku rujukan yang kita beli dekat koperasi. So lagi banyak. Kalau KV mungkin dia cikgu-cikgu bagi nota photostat, modul dan dia boleh Google di internet sebab KV pelajar dewasa. Pelajar remaja belia ke atas lah. So dia akan lebih senang. Cuma cabaran dia malas tak malas je lah kan. Okay. So maksudnya PDPR kita kalau orang tanya kita, cikgu macam contohnya ada pentadbir sekolah kata, oh mesti buat online. Mungkin dia tak faham lagi, dia tak habis baca lagi manual PDPR. So dia boleh online, dia boleh offline, dia boleh segerak macam kita ni dan dia boleh buat rakaman. Maksud buat rakaman tu ialah contohnya kita rakam sesi sekarang, lepas ni murid-murid ataupun mana-mana pensyarah ke cikgu-cikgu yang nak ikuti lepas ni dia boleh tengok rakaman. Dan yang itu pun boleh dianggap sebagai PDPR. Yang penting ialah berstruktur dan terancang. Apa maksud berstruktur dan terancang? Senang je saya bagi contoh. Cikgu-cikgu contoh yang anak murid saya ni yang ada kawan saya komplain, saya pun termasuk juga yang komplain, cikgu matematik. Dia bagi satu video YouTube umum saja tentang topik tersebut, kemudian dia bagi kerja sekolah, ikut buku teks muka surat berapa dan kena buat latihan dalam buku aktiviti berapa. Video tu tak berkaitan pun untuk membantu kaedah jalan pengiraan apa semua, dia main bagi je. Sepatutnya video yang dia bagi tu sepatutnya video penerangan. Murid kita tengok video tu macam cikgu mengajar kan sebelum ni kalau kita nak buat aktiviti dalam kelas kita kan kita mengajar topik berkenaan, kemudian kita uji pelajar buat kerja sekolah pun berkaitan dengan topik tersebut untuk pengukuhan lagi. Tapi dalam keadaan sekarang kadang-kadang ada cikgu yang ambil mudah. So dia main ambil je mana-mana video YouTube kemudian yang tak berkaitan. That's why mak bapak marah, dia kata cikgu tak mengajar. Sebab apa? Video YouTube tu tak berkaitan, buku teks pun lain, buku aktiviti berkaitan dengan buku teks. So bila murid nak buat, dia tak faham lah kat mana dia nak rujuk, dia terpaksa tengok buku teks. Bila tengok buku teks, dia tak akan faham sendiri. So apa dia kena buat ialah mak ayah lah kena mengajar anak macam mana kaedah pengiraan. Mak ayah pula bukan semua update dengan kurikulum terkini. Kan dulu kita belajar lain. Dulu zaman tornado kita belajar bawa pokok nipah, kita belajar bawa pokok getah dulu, mana kita ada kurikulum matematik hari ni. Kurikulum matematik hari ni sangat tinggi. Memang bahasa Melayu pun dah bertahan lagi. Bayangkan budak darjah 1 dah belajar tentang diftong. Kita pun dah tak ingat apa benda kejadahnya diftong ni. Tapi hari ni budak darjah 1 dah kena buat ayat lengkap. Ada subjek, ada predikat. Kita pun dah macam mana nak terangkan apa subjek, apa predikat pada budak darjah 1. So itu cabaran kita. Okey. Yang ini alat-alat PDPR yang semua orang mungkin dah biasa guna. Ini dalam manual pun ada, yang ni saya tambah pun ada. Kalau contohnya manual offline, kita boleh gunakan buku tab, kita boleh gunakan buku aktiviti, ada modul atau manual ataupun gunakan SMS. Hari ini SMS, dalam keadaan sekarang ni SMS kena boleh berfungsi balik, especially bila ada masalah dengan internet. Ada yang dalam online, ada yang guna Google Classroom, ada yang guna Telegram. Ini banyak cikgu guna Telegram lah. Google Classroom ni bagus untuk sistematik sebab dia Learning Management System, LMS. Cumanya ibu bapa yang nak masuk dalam Google Classroom tu, dia kena ada account delima tu, kena ada password. Kalau KPM je lah, kalau cikgu kemas mungkin ada kaedah lain. Tapi maksudnya Google Classroom ni ialah kita boleh install dalam telefon dan kita boleh guna, anak murid kita, ibu bapa lah akan hantar. Sebab cikgu tadika dia punya cabaran dia lain sebab anak-anak murid dia tak boleh buka Google Meet sendiri, kena ada ibu bapa dekat sebelah, baru dia senang belajar. Walaupun dia mungkin boleh dengar cikgu-cikgu cerita, tapi bila masuk sekolah rendah mungkin dia boleh buka sendiri ataupun dengan bantu ibu bapa. Masuk sekolah menengah dia pandai-pandai buka sendirilah. So kita punya cabaran berbeza masa. Kalau kat KV lagilah pandai macam universiti. So dia orang boleh ada LMS sendiri, Learning Management System sendiri, ataupun kita boleh gunakan yang free ataupun yang berbayar lah, terpulang kepada kita. Ada yang guna Telegram, antara Telegram dengan WhatsApp, Telegram lebih baik lah sebab kita boleh structurekan kita punya ni. WhatsApp ada fungsi tapi banyaknya kita lebih kepada komunikasi 2-3 hala lah. And then boleh guna YouTube dan boleh guna TikTok. Hari ni ramai cikgu masukkan bahan-bahan positif dalam TikTok. Dulu kita tahu TikTok ni negatif, tapi hari ni ramai ustaz-ustazah pun dah masuk dalam TikTok. Cikgu-cikgu pun dah masuk dalam TikTok. Cuma bahan yang kita masukkan, cikgu-cikgu tu kena jaga image lah masuk TikTok untuk perkongsian ilmu yang positif je lah. Jangan cikgu pula pergi menari pula dalam tu kan. Okay. Yang mencemarkan image cikgu tu sendirilah. Sebab orang selalu masih respect pada cikgu, tapi bila kita buat macam ni, ada cikgu-cikgu baru yang buat macam ni, menyebabkan kadang-kadang orang hilang respect pada cikgu. Contoh yang seterusnya yang segerak macam kita buat sekarang ni lah, iaitu saya dengar
cikgu saya cakap, cikgu-cikgu dengar. Cikgu-cikgu mungkin boleh terus tanya saya kalau ada apa sebarang masalah. So kita boleh guna Google Meet. Macam UPSI kita langgan sebahagian je fungsi-fungsi Google Meet. Contohnya boleh rakam, boleh ada whiteboard. Tapi kalau nak berbayar yang lain masuk business suite dan sebagainya, yang itu kena bayar tambahan lah. UPSI dia langgan Webex. Dalam Webex kita boleh buat group separation. Maksudnya kalau contohnya kita nak bagi tugasan kepada anak murid kita, kita boleh pecahkan dalam group dalam Webex. Online pun kita boleh pecahkan group. Kalau Google Meet boleh, tapi yang berbayar mahal. UPSI tak sanggung yang tu. So kalau kata kita tak boleh nak pecah group macam tu, apa kita buat ialah kita buat beberapa sesi. So beberapa sesi meeting, so nanti dia akan ada satu meeting induk dan kita buka beberapa meeting lain supaya semua orang boleh berbincang dalam grup masing-masing. Kita kena pandai lah, dulu kita boleh bincang lah sebab kelas sekarang ni kan susun dalam bentuk sebelum pandemik kita susun kelas tu dalam bentuk PDPC, iaitu kumpulan supaya boleh buat perbincangan. Tapi bila dalam keadaan online, macam mana kita nak galakkan kolaboratif antara murid, ialah kita buat grup. Webex boleh pecah grup. Kalau Google Meet yang berbayar, yang paling mahal tu boleh pecah grup juga. Dan boleh sehingga 250 orang. Okay, so kita ada Zoom. Zoom pun ada kelebihan dia. Dulu Zoom, mula-mula banyak orang pakai Zoom. Tapi lepas tu bila ada kontroversi di mana Zoom kena hack, data peribadi kena curi, so dia dah slow sikit lah. Tapi sekarang ramai patah balik pada Zoom. Dan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni dia lagi bagus tetapi dia kena install dan agak complicated. Kalau otak-otak itu mungkin bila guna Microsoft Teams ni mungkin dia agak tercari-cari sikit. Tapi fungsi Microsoft Teams ni dia macam seolah-olah ada Google Classroom dalam tu, ada meeting dalam tu, kombinasi beberapa fungsi dalam Microsoft Teams. Kalau yang tak segerak ni biasa cikgu buat lah. Ada guna kelas guna WhatsApp. Sampai sekarang pun kadang-kadang ada kita gunakan grup WhatsApp untuk sampaikan maklumat dan sebagainya. Grup Telegram untuk sampaikan maklumat. Sebab Telegram ni fungsi dia lebih banyak compare to WhatsApp lah. WhatsApp 250 peserta ahli. Kemudian bila nak masuk video besar-besar tak muat. Telegram kita boleh masuk movie. Dr. Fadil pun dah share movie dengan saya dulu tu melalui Telegram. So Instagram atau Twitter pun kita boleh gunakan. Nak belajar bahasa gunakan Insta dan juga Twitter. Banyak kajian khususnya dalam bahasa Inggeris, cikgu-cikgu TESOL dia banyak gunakan Instagram dan Twitter untuk minta pelajar buat ayat dalam Instagram dan juga Twitter. Dan Facebook, saya dulu sejak 2015 bila ada Facebook dan semua murid-murid saya punya pelajar dalam kelas saya gunakan Facebook. So kita boleh buat kumpulan pembelajaran dalam Facebook. So dia boleh komen, dia boleh share, dia boleh buat assessment, boleh buat survey dan sebagainya dalam kumpulan Facebook. So kita boleh guna macam-macam platform. Dr. Fadil pun dia gunakan Facebook buat kumpulan pembelajaran. Saya rasanya ada dalam 6 kumpulan. Setiap sem memang saya akan buat satu untuk saya punya kelas dan pelajar boleh masuk tu. Kalau untuk yang cepat, WhatsApp, kumpulan WhatsApp. Kalau yang untuk kongsi video, nak kongsi bahan dekat Facebook. Okay, ini contoh tool-tool yang tuan-puan boleh gunakan macam-macam lah. Kalau cikgu-cikgu otai itu mungkin boleh tengok minta tolong cikgu-cikgu baru. Yang ni sebenarnya tool ni agak lama lah. Kita ada tool-tool yang lebih yang terkini tetapi kita boleh share dengan kita punya murid-murid kita, pelajar-pelajar kita bahawa ada pelbagai aplikasi dalam talian yang boleh digunakan untuk personal learning environment. Ini dibuat oleh Jensen Hu. So Jensen dah kongsikan tentang infografik tentang apa maklumat yang kita boleh, apa aplikasi yang kita boleh gunakan dalam proses pembelajaran. Ini saya bagi secara ringkas lah. Okey, yang ini yang paling penting, tips. 1. Kita buat PDPR kerana kita mulakan dengan niat untuk murid join kelas kita dan dapat ilmu daripada kita. Ramai daripada kita buat sebab atas arahan saja. Maksudnya kita buat sebab macam saya bagi tahu awal tadi, mungkin okey penyelia kawasan suruh buat, kita punya supervisor suruh buat, dekan suruh buat ataupun pengarah suruh buat. So hari ni kita kena start ubah niat kita. Kenapa? Kita buat kelas kita untuk kita kongsi ilmu dengan anak-anak murid kita supaya bila dia dapat manfaat daripada kelas kita, ilmu tu dia boleh gunakan, kita pun akan dapat manfaat balik. Dan dia belajar bukan semata-mata kerana exam tapi kerana nak dapatkan ilmu. So insyaAllah bila kita betulkan niat dan insyaAllah Allah akan bantu murid kita. So
Benda yang paling penting sekarang ialah kita betulkan niat kita. Patah balik. Niat kita, tengok niat kita. Adakah niat kita nak show off? Saya selalu kongsi kat Facebook. Kan orang kata mungkin, oh Dr. Wan ni Aisyah nak share, nak kongsi, nak tunjuk lah dia buat. Macam lah orang lain tak buat. Memang orang lain buat, tapi kita buat sesuatu tu dengan asbab supaya kita berkongsi kebaikan dengan kita punya anak murid kita. Okey, seterusnya. Ini benda yang paling penting. Kalau waktu kita buat kelas bersemuka selalunya, yang inilah yang kita buat. Saya masuk tahun pertama bila posting kat sekolah dulu, Sekolah Menengah Kebangsaan Bersih Feledah. Tahun pertama saya dah dapat anugerah guru popular. Kerana apa? Sebab kita baik dengan murid. Tapi hari ini kita bukan sahaja kena baik dengan murid, kita kena baik dengan ibu bapa mereka. Sebab apa? Contohnya cikgu-cikgu tadika. Bila dia orang nak, cikgu-cikgu nak buat, perempuan nak buat kelas dalam talian, umur 5 tahun, 6 tahun, ya betul lah anak-anak kita, anak saya 2 tahun, setahun lebih lah, belum sampai 2 tahun, kita bagi iPhone, dia boleh buka dia punya interface depan, kemudian boleh cari YouTube, kemudian boleh pilih kartun-kartun kan, YouTube akan cadangkan kartun-kartun yang ni kan, so dia boleh sentuh ni. Sebab apa? Memang Apple dah design dia punya produk dia mesra pengguna, termasuk kanak-kanak, compare to Android. Android dia ada button ni tapi dia kena tekan masuk apps ni, maksudnya masuk ke dalam lagi. Jadi mungkin agak lambat sikit lah compare to Apple. Ini bukan nak puji Apple lah, tapi contoh lah. Tapi dalam keadaan PDPR, cikgu memang kena ada hubungan baik dengan murid dan ibu bapa. Kena sentuh hati mereka. Macam mana? Murid kita dan ayah mereka adalah rakan strategik kita. Maksudnya dalam proses pembelajaran, cikgu-cikgu tadika ni memang kita kena bantuan ibu bapa. Ialah umur 5 tahun, 6 tahun, mungkin dia tak biasa guna komputer. Ataupun tak biasa guna aplikasi dekat telefon pintar. Kalau yang dah biasa, okey, mungkin kurang sikit lah peranan ibu bapa. So apa yang kita buat sekarang ialah kita kena minta bantuan ibu bapa, masukkan ibu bapa dalam grup. Nanti ada tip yang seterusnya tu. Bila kita ada hubungan baik dengan ibu bapa yang akan minta anak dia orang masuk dalam kelas. So mereka akan ganti kita pantau anak-anak di rumah. Mereka bekerja, maksudnya ibu bapa bekerja. So kita kena bagi tahu ibu bapa bahawa mereka adalah partner in crime. Maksudnya rakan strategik untuk memastikan anak mereka berjaya. Selalunya kalau pelajar sekolah menengah, sekolah KV ke, mungkin tak kisah sangat lah dari segi peranan ibu bapa, tapi kalau ada walaupun sampai peringkat dewasa, peringkat belia ni, memang peranan ibu bapa tu sangatlah penting supaya dia boleh bantu kita. Daripada contohnya umur 4 hingga 6 tahun untuk tadika kemas, untuk mungkin pergi ke sekolah rendah pun ibu bapa penting, masuk ke sekolah menengah pun ibu bapa penting, masuk ke KV pun. Bila KV cabaran dia apa? Budak-budak tidur pula. Mak bapak lah nak kena kejut. Sebab apa? Malam dia orang main game, tidur sampai pukul 1-2 pagi. Anak saya pun sama lah, lebih kurang macam tu. Pagi-pagi lah kita nak kena kejut dia orang, subuh satu. Lepas dah kejut subuh, tidur balik, kelas nak masuk pula pukul 7.30 nak kena kejut lagi. So memang ibu bapa peranan dia penting lah. Okay. Seterusnya, tips yang ketiga. Kongsi niat matlamat PDPR bersama murid dan ibu bapa. So bila kita buat PDPR, kita kena fahamkan kita punya mak ayah yang jadi rakan strategik kita tadi dalam tip nombor 2, fahamkan kenapa kita wajibkan PDPR. Kerana kita nak anak-anak kita berjaya. Mak bapak pun mesti mahu anak-anak berjaya. So dia memang kena bantu. Miskin macam mana pun hari ni kita tengok setiap tahun bila keluar keputusan SPMR, PT3 lah sekarang, SPN, SCPM, media akan tunjulkan, oh ni ambil keputusan dalam kebun getah, ambil keputusan di tengah pendang. Ada tak media tunjulkan ambil keputusan di KLCC? Tak ada. Media akan tunjulkan murid-murid ambil keputusan di tengah kebun getah. Sebab apa? Maksudnya mak bapak susah macam mana pun dia pentingkan pendidikan anak-anak. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena fahamkan rakan strategik kita tu, mak bapak murid tu dan juga murid tu sendiri, bahawa kenapa kita wajibkan PDPR. And then tips dia, bila kadang-kadang bila kita cakap dia tak nampak kan. So visualize kejayaan. Macam mana nak visualize? Mereka kena komit dan insyaAllah nak berjaya. Ni contoh nak visualize. So kita kena tunjukkan kepada anak murid kita. Ni contoh kalau masuk PDPR, cikgu ajar dapat ikut yang betul, esok exam insyaAllah dengan izinnya. Kerana ini
kejayaan ini adalah kerana-mu cikgu lah sebenarnya hilang daripada cikgu dia tu. So kejayaan pelajar adalah kepuasan guru. Ini cikgu-cikgu yang dapat anugerah. And then tunjuk kalau berjaya. So visualize kejayaan. Bagi ibu bapa nampak bahawa kalau dia bantu anak-anak dia, memang insya-Allah anak-anak dia akan berjaya. Sebab perangai bergantung kepada diri sendiri. Sebab kata Zakbar kan. Jadi anak-anak kita tu memang kita kena bagi dia faham bahawa termasuklah budak tadika bahawa kalau dia tak buat memang dia sukar untuk berjaya. Memang kadang-kadang ada anak-anak kita ni genius kan. Tapi kebanyakan pelajar biasa kena usaha, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang selalu kita dengar daripada dulu lagi ialah doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa banyak kali awal-awal ni, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Okey, tips seterusnya. Okey, ada 3.45 dalam lambat. Bina kumpulan bersama murid dan ibu bapa. So kita ingat tadi daripada awal tadi saya sebut bahawa rakan strategik kita ialah murid dan ibu bapa. So ingatkan bahawa mak ayah adalah rakan strategik kita, masukkan sekali ibu bapa dan anak-anak dalam kumpulan bersembang, WhatsApp ke, Telegram ke, masukkan ibu bapa sekali supaya bila murid klik, ibu bapa akan respon. Bila ibu bapa respon, murid mungkin akan klik lah, terpaksa dengar. Tetapi bina peraturan. So maksudnya setiap kali mungkin pin kan, kalau dalam Telegram tu pinkan peraturan. Jangan post iklan masak lah, jangan asyik dan je. Sebab banyak ibu bapa hari ni, especially di bandar-bandar ni, dia bila anak dia siap je dia post gambar. Bila anak siap je post gambar. Dalam kali tenggelam ni, ada ibu bapa yang jenis tak minat nak show off. Maksudnya nak tunjukkan anak dia siap dan. So kita kena kontrol lah benda tu. So kita bina peraturan dalam kumpulan bersembang kita bahawa ibu bapa tidak dibenarkan post. Kalau nak bagi tahu anak dah siap tu, PM tepi contohlah. So kita bina peraturan yang jelas supaya hanya cikgu saja boleh post. So dia tak akan tenggelam dengan mesej-mesej baru. Walaupun kita dah boleh pin, tetapi dia tak akan tenggelam dengan mesej-mesej baru. Especially WhatsApp lah. Bila WhatsApp, cikgu bagi arahan, kemudian masuk pula gambar. Masuk cikgu yang bapa kedua hantar gambar. Murid hantar ni. So dia akan tenggelam. So kalau boleh, bina kumpulan bersembang ada murid dan ibu bapa sekali. Yang ni akan sedikit sebanyak memudahkan kita. So bila kita bagi arahan, bagi tugasan, biar bersematik. Jangan bagi terlampau banyak lah supaya satu-satu ibu bapa akan dapat maklumat dan kita boleh tengok lah yang dah baca, tak baca dan sebagainya, dan kita boleh PM tepi lah mana-mana yang tak dapat maklumat dan sebagainya. Okey, ada soalan? Kejap ada lagi nak admit ni, mungkin ada yang terkeluar, saya admit lah siapa-siapa yang mungkin dah terkeluar lah. Okey, ada soalan? Boleh faham Okey, so saya teruskan. Okey, so bina kumpulan bersembang. Tips yang kelima. Yang ini yang memang bila kita tips ni mungkin dia bukan ikut turutan dia boleh jadi ni dulu, boleh jadi ni kemudian. So repo dengan murid, sentuh hati dan jiwa mereka. Sebab yang ni macam saya kata tadi lah, bila kita buat hari-hari, kita buat satu benda yang baru, murid akan ternanya nanti apa hari ni cikgu nak buat. Hari ni cikgu Suhaimi dia nak buat nyanyi lagu Chicken Dance. Esok cikgu Suhaimi dia nak buat apa lagi. So maksudnya murid akan tertanya-tanya. Cikgu Khairul, muka handsome. Hari ni cikgu Khairul dia nak tunjuk body dia yang ada six pack. Esok cikgu Khairul mungkin dia nak orang kata apa, nak buat apa aksi-aksi lagi. So maksudnya murid hari-hari ternanti dengan apa hari ni cikgu nak buat. So dia akan orang kata apa, bersemangat nak tahu. Hari ni kelas cikgu ni macam ni. Esok kelas ni cikgu ni macam ni. Supaya ada benda-benda baru. Tapi kalau hari-hari kita masuk buat benda yang sama aja, so macam mana kita nak buat, kita memang kena rapat dengan murid supaya murid akan seronok. So dia keadaan ni sebenarnya macam kita rapat dengan kawan lah. Pernah tak kita pergi stesen bas satu hari and then kita jumpa, sekejap ada orang lagi nak ni. Bila kita pergi stesen bas contohlah kita pergi stesen bas, lepas tu kita jumpa A. Kita jumpa Ahmad lah. Tapi kita tak tahulah nama dia masa tu kan. So kita jumpa dia. So bila kita jumpa dia, baru first time kita jumpa tu, adakah kita akan cerita masalah kewangan kita, masalah family kita dekat dia? Tak ada. Sebab apa? Kita tak kenal dia, baru jumpa kali pertama, takkan nak ni kan. Tapi kalau orang yang rapat dengan kita, kawan baik kita, BFF kita, so kita akan cerita macam-macam. Sebab apa? Kita dah letakkan kepercayaan pada dia. Sama juga dengan murid kita, kalau dia dah percaya pada kita, murid kita sebagai pelanggan kita, so kita jangan bagi mereka lari.
So maksudnya nak bagi jangan bagi mereka lari ialah kita kena rapat lah. So macam mana nak rapat? So buat kelas, kalau dia orang tak masuk kelas tanya khabar, bila ni mungkin telefon ibu bapa, tanya kenapa tak masuk, mungkin lepas dah telefon ibu bapa minta cakap dengan anak-anak, pujuk untuk masuk. So dia macam-macam cabaran lah sebab kita kena bagi nampak PDPR ni macam keperluan mereka, wajib masuk. Kalau macam kita nak jual beli barang, kalau kita rasa penting baru kita beli kan. So sama juga dalam PDPR ni. Kalau murid rasa dia penting masuk, dia seronok dengan cikgu, okey dia dah stres kat rumah. Tapi bila masuk PDPR ni, cikgu Zainah akan menyebabkan dia ketawa daripada pertama kali, saat pertama masuk kelas sampailah hujung. Asyik ketawa, asyik gelak je. Sebab apa? Cikgu yang menyeronokkan. So dalam keadaan kita nak jual beli barang mesti ada rasa penting. Sama macam kalau siapa yang minat makan macam saya kan. Kadang-kadang kita pergi berpuluh-puluh kilometer sebab apa? Nak pergi makan dekat restoran tu saja. Kita akan usaha macam mana supaya kita dapat makan dekat restoran tersebut. Sama juga macam PDPR. Kalau dia orang minat dah dengan kita, minat dengan kelas kita, dah seronok dengan kelas kita, macam mana pun dia orang akan cari kelas kita. Sampai kadang-kadang termimpi Cikgu Suhaimi. Sebab apa? Bila Cikgu Suhaimi mengajar tu memang penuh semangat. Tengok muka Cikgu Suhaimi tu, nampak aura keluar daripada tepi tu, so dia orang akan seronok. Cikgu Linda bila mengajar nanti, Cikgu Linda nak sambung belajar nanti, so murid-murid akan rindu sangat. So kalau boleh, walaupun Cikgu Linda sambung belajar pun, dia orang still nak belajar dengan Cikgu Linda. Tak mau dah dengan Cikgu lain. Belajar dengan Cikgu Lia ke Cikgu Zajilah. So maksudnya dia orang memang nak belajar dengan cikgu tu sebab dah seronok. So murid-murid kita kena tahu apa dia punya minat. So contohlah kalau dia suka game, kita buat game dalam permainan kita, game untuk pendidikan lah. Contohnya macam anak saya kecil-kecil dia memang hari-hari duk main Roblox lah, duk main macam-macam. So bila dia main game, dia akan boleh 3-4 jam duduk dalam game seronok je, excited. Sama-sama ni sebab dalam game, anak saya 3 orang masuk dalam Roblox, game yang sama, main sama-sama 3 tu, pakat gelak, pakat pukul, pakat melawak, pakat marah lah, menangis lah, bergaduh. Sebab dalam game tu je. Dia orang tak, walaupun duduk sebelah-sebelah, tapi bila main dalam satu game, so dia orang bergaduh lah dalam game tu. Tapi sampai keluar lah bawa dia tu. So sama juga dengan kita punya anak murid. So ada benda yang dia suka, so kita aktifkan dalam kelas kita, kita buat aktiviti macam tu. Ini contohlah, ini mungkin cikgu-cikgu yang pesara KV, pesara universiti dah biasa. Tapi kalau untuk cikgu-cikgu lain, saya rasa mungkin dah lama ni, patutnya saya mainlah. Boleh gunakan Kahoot, contohlah Quizizz yang boleh ni. Saya dah buat ada 2 Kahoot dan juga Quizizz ni. Saya tunjuk sikit lah. Okay. Kalau cikgu-cikgu yang dekat pelajar universiti memang dah biasalah. Yang ni untuk cikgu-cikgu tadika yang mungkin tak ni lah. So kita boleh gunakan, yang ini ada berbayar tapi kita pakai yang free sajalah. Kita tak perlu yang berbayar punya sebab kita memang kata apa, buat yang basic je. Kecuali kalau nak buat yang advance, boleh guna yang advance lah. Okay, ini saya sekadar kongsi je. Kalau sepatutnya nak main tu tapi lain kali lah kita main Okay, so saya sambung balik dengan kita punya ni presentation. Okay, ini apa yang murid suka dan apa yang cikgu suka. Okey, contoh kita dalam dekat KPM ada page Delima KPM, dia one stop center lah. Senang mudah dan dapat apa jua maklumat tentang aplikasi dekat KPM. Tapi murid akan pergi tak laman web tu? Tak ada. Kalau cikgu paksa ke ibu bapa paksa baru dia pergi lah. So tapi dalam konteks ni saya sekadar kongsi lah. Contohnya, murid kita suka main Roblox, main Minecraft, main PUBG. Cikgu pula suka apa? Baca Quran. Murid kita suka tengok YouTube. Cikgu pun suka tengok YouTube. Tapi murid kita tengok YouTube benda lain. Cikgu tengok YouTube benda lain. Murid kita mungkin tengok YouTube pasal Roblox, pasal Minecraft, pasal game dan sebagainya. Murid kita suka tengok TikTok. Cikgu tak suka tengok TikTok. Sebab apa? Cikgu kata mengarut lah, merepek lah TikTok tu. Tapi cikgu suka baca Facebook. Sebab apa? Facebook ni macam untuk orang tua-tua lah. Tapi hari ni Facebook ramai juga orang muda lah. Cuma sekarang ni generasi muda dah masuk kepada Twitter dan Instagram. Dan murid yang muda-muda ni sekarang masuk ke Twitter dan Instagram. Tapi cikgu still baca berita online, baca kat WhatsApp, gosip-gosip.
pasal apa berita-berita orang share macam-macam dekat kumpulan WhatsApp ni, dunia nak kiamat lah, Dajjal dah muncul lah, Israel koyak lah dan macam-macam. So kita nampak perbezaan apa yang murid suka, apa yang cikgu suka. So macam mana kita nak meshkan antara semua. So contohnya murid suka main game. So dalam kelas kita buat game. Game pendidikan lah, main. Contohnya paling kurangnya kita buat quiz lah, buat main music dalam kelas kita. Kelas online. So kita boleh mainkan music and then pelajar akan ni. Dan kita boleh gunakan banyak aplikasi online, chat ke, Chatterpie, kemudian ada macam Mojoteria dulu kan, dia akan ada pusingan, kemudian berapa ringgit, RM200 ke RM1,000, tapi hari kali ni kita tukar nama anak murid kita dan dia boleh kata apa, terpilih nama ni untuk jawab quiz. So kita kena meshkan antara apa yang murid suka dan apa yang guru suka. Okey, yang ni repo dengan ibu bapa. Kalau waktu kelas bersemuka dulu, kita selalu kata apa, cikgu ni ibarat ibu bapa kedua anak murid, tapi sekarang dah terbalik. Bila kelas online PDPR, ibu bapa tu lah sekarang jadi cikgu kedua di rumah. So kita memang kena rapat juga dengan ibu bapa, kena kenal dengan ibu bapa. Paling-paling kurang pun mungkin ibu sajalah yang masuk ke dalam kelas kita. Tapi ada setengah saya, macam anak saya form 2, saya masuk dalam semua kelas dia. Jadi saya akan ni lah, kalau anak saya tak masuk kelas, cikgu akan call saya. So maksudnya ibu bapa sekarang dah jadi facilitator kat rumah. Dulu PDPC kita facilitator, tapi hari ni ibu bapa jadi facilitator kat rumah mengajar. Ibu bapa akan jadi lebih garang daripada cikgu. Cikgu dah garang kan dulu kan, tapi hari ni ibu bapa dah jadi lebih garang. Tambah pula ibu bapa tu cikgu jadi 3 kali garang. Maksudnya dia dah stres dengan dia punya anak murid dalam kelas, lepas tu dia stres pula dengan anak-anak, dia jadi 3 kali garang. So petang-petang keluar ambil angin, ambil orang kata apa, tengok pemandangan supaya kurangkan stres kita. Kalau tidak hari-hari memang masalah lah. Okey. So kehadiran murid. So kehadiran murid bila dia masuk dalam kelas kita, dia ada banyak sebab. Ada yang memang minat nak belajar. Macam saya masuk dalam kumpulan WhatsApp, kumpulan Telegram anak-anak saya. Ada murid yang memang awal-awal pagi tu dia dah masuk. Cikgu akan suruh dia, panggil kawan-kawan, masuk. Ada yang balok liat, kena rotan baru masuk. Ada yang kena bagi kasih sayang, lebih baru nak masuk. Ada macam-macam PL, perangai, sikap kita ni. So cikgu lebih faham. So macam mana nak buat kalau anak murid tak masuk, call mak ayah. Kalau call mak ayah tak dapat, mak ayah pun klik-klik sama macam anak murid kita. So kita buat ingatan dalam kumpulan WhatsApp. Buat list nama siapa yang belum hadir. Call, kalau kita tak call ni, tak dapat juga call. Tak dapat, masih tak dapat ni, kita hantar surat. Hantar surat peringatan mesra untuk ibu bapa. Ingatkan bahawa kata apa, anak-anak murid mungkin 3 kali tak masuk kelas, 5 kali tak masuk kelas. So ingatkan dia orang supaya masuk. So bila ibu bapa ni kita kena rapat dengan ibu bapa, sebab ibu bapa yang akan jadi facilitator. Macam tadi tips tadi saya bagi tahu kan, bila ibu bapa rasa penat, dia akan salahkan orang lain. Salah satu mangsa yang dia perlu disalahkan ialah cikgu. Dia akan kata apa cikgu ni tak makan gaji buta ke, asyik bagi kerja sekolah aja tak mengajar pun. Sedangkan cikgu mungkin faham budak anak murid dia mungkin tak ada device, tak ada internet, jadi mungkin dia tak buat kelas macam tu, dia hanya buat kelas offline, dia bagi bahan dalam WhatsApp. Tapi kena ingat, proses pengajaran tu mesti berlaku. Kita bukan hanya sekadar bagi kerja, tetapi kita kena mengajar supaya pelajar faham macam mana nak buat. Kadang-kadang pelajar tak buat, dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tanya cikgu, cikgu pun buat klik-klik juga. So dia pun akan buat tak tahu. Lama kelamaan dia akan kumulatif problem. Dia akan bertimbun-timbun masalah dia, dan bila bertimbun-timbun masalah dia, dia akan terus buat abaikan. Saya satu ketika dulu saya kata kat wife saya, abaikan je lah, tak payah buat lah. Sebab nanti buat sekolah pun cikgu bukan semok pun. Itu contohlah realiti yang berlaku kat saya. Okey, seterusnya kehadiran murid yang kedua. Kita dah betul-betul ke kenal murid kita? Dah buat kajian tak tentang PDPR kat anak murid kita? So maksudnya dekat anak murid kita, berapa persen daripada anak murid kita yang ada device? Berapa persen daripada anak murid kita yang boleh ikuti kelas internet? So cikgu akan kata jenuh lah, ramai kami anak murid, ada 6 kelas, macam mana kita nak buat. So masa ni lah kita pakat sama-sama cikgu-cikgu. So that's why saya sebut awal-awal tadi. So kita kena team up cikgu-cikgu. Maksudnya kita kena sama-sama fikir macam mana nak dapatkan maklumat. So berapa banyak
pelajar kelas 1A yang ada device, yang ada sambungan internet, yang ada masalah internet. So bila daripada situ kita akan dapat tahu, so kita boleh pilih kaedah macam mana. Okay, kelas 1A semua boleh gunakan pembelajaran synchronous online. Sebab apa? Semua 100% ada internet, ada device yang bagus. Tapi pergi kepada 1K, mungkin 50% je ada ni device dan ada internet. So kita mungkin kena gunakan modul dan juga bagi bahan-bahan link kepada YouTube yang boleh digunakan untuk rujukan. So yang ini hanya cikgu je tahu. So kalau kata murid-murid yang ada masalah ni dekat rumah dia, yang khususnya yang duduk flat 2 bilik saja, tak ada tempat nak belajar, mungkin kita boleh cadangkan pergi pusat sumber ke, ada pusat internet desa ke, mana-mana tempat yang dalam kawasan dia lah, sebab dia tak boleh nak buat jauh kan. Kita boleh ni. So kalau ada masalah lagi, kita boleh tolong call PM ke, Selcom ke, kata kawasan tu ada masalah. So dia akan bantu. So kita report macam Ayanda lah. Ayanda ni kan dulu selalu dia report kan, report polis. Tapi kita cikgu report juga, tetapi report kepada operator Selcom, Maxi dan sebagainya untuk anak murid kita. Okey, bahan pengajaran. Okey, so tips yang ke-9, bahan pengajaran. Kalau ikut standard Kementerian Pendidikan Malaysia, cikgu mesti ada, ini kaki tangan kerajaan lah, 25 km dalam stesen bertugas. So bila kita berada dalam stesen, kita boleh kongsi lah. Sebab pergerakan sekarang bawah total lockdown ialah 10 km. Tetapi sebenarnya kalau tak ada roadblock, kita boleh pergi lebih lah. Tetapi dia punya panduan ialah 10 km. So kalau kita tinggal berdekatan dengan kawasan sekolah, dan kita boleh akses semua pelajar, memang kita kena rajin sikit untuk bagi bahan kepada pelajar kita. Buat tak buat itu adalah nombor 2. Tetapi bila kita bagi bahan, kita akan follow up dalam grup, dalam kumpulan WhatsApp, dalam Telegram, bahawa dia dah buat ke belum, kita check, kita semok, buat sama-sama, and then gunakan macam Google Meet tadi, ada whiteboard, kita semok sama-sama. Sebab pelajar murid dia akan rasa macam tadilah saya bagi tahu, ibu bapa pun akan rasa macam tu. Buat apa kita buat kalau cikgu tak semok pun, jadi baik tak payah buat. Contohlah macam tu kan. So kita kena tunjukkan dekat anak murid kita kesungguhan kita untuk kita semok tugasan kita. Baru dia akan rasa semangat buat. Okey, buat. Kemudian cikgu semok, kemudian cikgu bagi pula 5 bintang untuk cikgu Sahimi. Contohlah. So dia akan rasa lebih semangat untuk buat. So lepas ni dia nak bintang lagi. Itu sekolah rendah lah, sekolah menengah dia tak layan bintang ni. Mungkin cikgu boleh bagi hadiah. Okey, siapa yang siap macam ni, cikgu belanja 25/6 ni, kita ada buat jualan dekat Shopee, cikgu akan belanja RM10. So semua orang boleh beli barang-barang apa yang nak, so cikgu akan sponsor. Contohlah, tu kalau ni lah. Dan sebenarnya Google Meet, kalau tuan-puan perasan, kalau siapa yang ada masalah internet, dia boleh guna panggilan telefon. Cuma Google Meet yang biasa ni, panggilan telefon dia guna US. Tapi kita boleh, macam call biasa, kita tekan nombor telefon tu, kita akan boleh dengar apa cikgu cakap. Kita boleh guna panggilan telefon. Lepas tu kalau nak bagi dengar lebih ramai, loudspeaker supaya lebih ramai boleh ni. Tapi charge panggilan kena bayar lah. Itu beza dia. Boleh guna ni. Instead kita gunakan panggilan video macam sekarang, kita boleh gunakan macam panggilan telefon biasa, SMS biasa. Okey, seterusnya tip ke-10, bahan pengajaran. So dalam keadaan sekarang kita ada teknologi, pedagogi, kandungan, pengetahuan, kita kena gabung macam-macam. So dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, Chalk and Talk mungkin boleh jadi lebih berkesan compare pembelajaran abad ke-21. Kalau sebelum ni kita dah sebut pembelajaran abad ke-21, tapi kalau kita gunakan teknologi, kalau sepatah haram pun murid tak faham, buat apa? So mungkin kita kombinasikan PAK abad ke-21, Chalk and Talk, kita sesuaikan supaya murid kita seronok dengan kelas yang aktif. So PDPR ni kita boleh gabung jadi semua kaedah. Penat, memang penat sebab nak prepare, tapi rasa nak teriak bila anak murid kita berjaya jadi orang. Maksudnya jadi manusia, hasil kita. Mungkin kita tak nampak esok, kita tak nampak hari ni, tapi tahun depan dan sebagainya anak murid kita berjaya, hasil daripada usaha kita yang kita buat macam-macam untuk anak murid kita. Hantar modul, buat modul, kemudian kita hantar ke setiap rumah, jumpa setiap anak murid, jumpa setiap ibu bapa untuk kita share dengan bahan dia. Okey, tips tambahan. Yang ini satu benda yang manusia dalam keadaan sekarang stres, duduk di rumah, tak boleh pergi mana-mana, adalah konsep ganjaran dan dendaan. Ini saya copy gambar daripada IPG, iaitu teori pembelajaran behaviorisme. Tapi saya tak mau cerita pasal teori tu lah. Tapi maksudnya kita sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai seorang bakal guru, kita kena sentiasa puji murid dan bagi respon yang positif. Kena dekat dengan hati murid.
kita kena faham apa masalah isu dan masalah murid kita. So bila kita cuba faham, merepon semakin baik, murid akan makin dekat dengan kita. Ini cabaran lah, bukan senang benda ni. Saya dulu bila mengajar di sekolah, satu Malaysia ada ramai Chinese, India, pelajar asing, Melayu dan sebagainya. So bila ada seorang murid ada masalah, macam-macam lah kita dengar cikgu ni cerita ni, cikgu ni cerita ni. Apa yang kita buat ialah kita pergi rumah murid tu dan kita cuba memahami, jumpa ibu bapa dia, tanya dia, tengok umur ni. Sebenarnya masalah dia ialah rumah dia sempit, tak ada tempat nak belajar. Jadi bila dekat sekolah lah tempat dia untuk bermain. Jadi dekat situ dia akan bentuk jiwa nakal dia, kurang kasih sayang. So apa yang kita buat ialah bagi kasih sayang pada dia, rajin jumpa dia, ada masalah tanya, kalau tak ada duit kita bagi, belanja dia makan, lama kelamaan dia akan jadi rapat dan dia dah berubah daripada budak nakal jadi budak yang paling baik bagi mata kita lah. And then hantar dia atau ganjaran kat rumah, post atau hantar sendiri, bagi mesej, surat kasih sayang, siasa ingatkan. Kadang-kadang mungkin mak bapak benci dengan cikgu lah, asyik call, mesej dan sebagainya, tetapi itu satu cara yang mungkin kita kena susun lah untuk kita contact dengan ibu bapa. Sebab ingat yang awal-awal tadi saya beritahu bahawa ibu bapa ialah rakan strategik kita untuk peringkat sekolah rendah, tadika sampailah sekolah menengah. Bila masuk universiti, kami pun sama juga yang nak jadi cikgu kadang-kadang kita terpaksa pergi rumah. Saya rasa banyak rumah lah student yang kami pergi sampai ke Kelantan, Terengganu, sampai ke Sabah kita pergi untuk jumpa dengan ibu bapa, tanya apa masalah. Sebab bila dalam keadaan sekarang belajar online, masalah kewangan sangat kritikal. Ada pelajar kita yang bekerja waktu kelas online ni, dia tak masuk kelas sebab apa? Pergi kerja. Sebab apa? Keluarga dia hilang pendapatan. Jadi bila hilang pendapatan, dia terpaksa kerja cari duit untuk menyara keluarga dia. Itu cabaran kita lah. Okay, so cabaran mendatang kita adalah antara human versus machine. So macam mana kita nak berhadapan dengan pembelajaran online. Adakah satu hari nanti yang kita hari ni duduk bercakap ke depan ni, kita dah tak perlu bercakap. Sebab apa? Machine dah boleh ganti kita cakap. Sebab machine kita boleh masukkan input banyak-banyak dan dia boleh kongsi. Macam siapa yang guna iPhone, kita ada Siri. So kita nak tanya apa kat Siri, Siri boleh tolong cari kita dekat internet. So kita dah tak perlu tanya ustaz dah. Sebab tanyalah Ustaz Google, dia boleh tolong cari. Tapi betul ke tak betul, itu adalah perkara yang kedua. So that's why untuk memastikan kerelevanan kita sebagai seorang guru baru ke, guru baru nak jadi ke, guru baru nak posting ke, guru tengah bergelut nak posting ataupun guru-guru yang dah lama mengajar. So cabaran kita ialah macam mana kita nak pastikan diri kita relevan kepada anak murid. Hari ini murid-murid pandai, kadang-kadang dia tak berterima kasih pada cikgu lah. Dia berterima kasih pada cikgu tuition dia. Kenapa? Dia berjaya sebab cikgu tuition dia. Okay, seterusnya penutup. 200% kejayaan PDPR hari ini dah lebih 5 minit sorry, pukul 4 patutnya saya plan habis. Kejayaan PDPR hari ini adalah kerjasama semua pihak. So kita ada guru, kita ada murid, kita ada ibu bapa. So semua orang kena main peranan. So kita usaha selagi boleh untuk memastikan murid-murid kita tak tercicir. So lepas ni mungkin saya akan ada sesi-sesi seterusnya. Mungkin boleh ikuti saya punya FB Rizal Cik Ros dan boleh dapatkan maklumat yang lanjut. Okey, saya berhenti setakat ini dan saya open kalau mungkin ada soalan lah. Mungkin ada yang dah tercicir ni, dah tinggal 95 orang. Okey, mungkin kalau ada soalan, itu tip ringkas lah. Tip kemudian lepas ni kita akan share tentang Cikgu Umi Kasum. Silakan Cikgu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Zuan. Mungkin yang pertama saya mewakili cikgu-cikgu Tabika Kemas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Rizwan kerana mula-mula set induksi Cik Rizwan telah memberi reward kepada kami iaitu anak Cik Rizwan pergi ke Tabika Kemas rasa lebih suka. Jadi kami rasa seronok lah bila permulaan dengan reward yang Cik Rizwan bagi kepada kami. Okey, mungkin saya pendapat ataupun memohon sedikit motivasi dari Cik Zuan. Cabaran-cabaran bagi kami cikgu-cikgu Tabika. Yang pertama, kami amat berterima kasih kepada pegawai-pegawai atasan kami yang sentiasa memberi motivasi kepada kami bagi menghadapi PDPR. Yang pertama antara cabaran kami ialah sentiasa memang bos sentiasa beri pesanan supaya jangan cikgu syok sendiri.
Maksud dia kami sentiasa bertanya rakan-rakan strategi, maksud dia Cik Rizwan kata rakan strategi parents adakan tanya bagaimana cara untuk mendapat maklumat ataupun PDPR yang lebih berkesan kepada anak-anak mereka. Tetapi bila kami memberi soalan tersebut, salah satu cabarannya ialah parents ni lebih memberi keutamaan kepada kakak-kakak dan abang-abang. Maksud dia, alasan dia cikgu handphone satu terpaksa bagi perhatian kepada ibu, kakak atau abang. Yang kedua, cikgu kami tak banyak data. Yang tiga, bila salah contoh saya suruh akses dekat Google Classroom, cikgu kami tak boleh masuk apps ni. Kalau anak murid saya ada 20 orang, hanya 9 orang sahaja. Memang nawaitu Cik Rizwan kata, nawaitu tu memang dah disemat dan kami cikgu-cikgu tadika kemas ni sejak di pusat latihan telah disemat nawaitu untuk mendidik anak-anak bangsa. Okey, yang pertama, alasan terlalu banyak tapi kami masih kuat untuk meneruskan mencari meminta waris-waris apa request yang parents nak supaya tercapai hasrat kami untuk mengajar anak-anak tabika ni. Sebab kebanyakan parents beranggapan tak penting sangat pun anak 5 dan 6 tahun. Yang lebih penting kakak dan abang. So kami masih tidak berputus asa. Tanya, okey sekarang masa mana yang sesuai? Sampai yang ada 10 malam cikgu boleh tak? Alhamdulillah kami masih kuat Cik Rizwan. 10 malam pun kami melaksanakan juga PDPR. Sekarang kami memohon motivasi dari Cik Rizwan untuk kami cikgu-cikgu tabika kemas ini supaya tidak berputus asa, supaya lebih bersemangat walaupun nawaitu sentiasa ditanam setiap hari. Ya Allah bagilah kekuatan kepada kami, Ya Allah bagilah keikhlasan kepada kami, Ya Allah bagilah anak-anak murid kami ini rasa seronok dengan PDPR yang kami laksanakan. Dan kami sentiasa memohon supaya kami ni diberi kepercayaan oleh parents untuk kami melaksanakan PDPR ini dan tercapai objektif kemas yang sentiasa kami war-warkan siapa sebenarnya cikgu-cikgu tabika kemas. Dan saya mohon maaf jika segala soalan ataupun apa yang saya war-warkan atau apa saya sampaikan ini adalah satu yang rasa agak sukar ataupun agak lemah, tapi sebenarnya kami bukan di kalangan guru-guru yang lemah dan kami akan terus berjuang demi untuk anak-anak bangsa dan agama kami dan demi untuk jabatan kami Kemas Pulau Pinang atau seterusnya membanggakan bos-bos kami di Jabatan Kemas. Okey, terima kasih. Okey, terbaik, semangat dari Umi Ibu cikgu-cikgu ni. Tahniah cikgu-cikgu Kemas, tim Kemas yang mungkin ada sebahagian pun tak boleh masuk sebab dah penuh tadi kan. Motivasi dia berasal pada perkataan motive and action. Apa tujuan dan niat kita? Saya punya selalu kalau macam ni saya secara peribadi bila saya buat sesuatu dan saya dapat komen negatif, saya ingat balik apa niat saya. Niat saya ialah ikhlas kerana Allah, saya buat perkongsian kerana Allah. Mungkin orang faham kot lain, mungkin itu adalah antara dia dengan Tuhan. Dan bila saya diuji, ujian tu saya anggap ia sebahagian daripada Allah bagi orang tu datang kepada aku untuk menguji aku supaya aku jadi lebih kuat. Maksudnya kita melihat sesuatu benda daripada sudut yang positif. Yang ini memang mana-mana kita akan hadapi cabaran. So untuk ibu bapa, kadang-kadang untuk pengetahuan cikgu-cikgu sekalian, bila ibu bapa ada masalah macam tu, itu yang saya kata tadi. Maksudnya kita buat analisis keperluan. Bila ada ibu bapa yang tak mampu, contohnya ada satu je telefon kan, lepas tu anak sekolah menengah nak masuk Google Meet, anak sekolah rendah nak masuk, anak tadika nak masuk, dia bagi keutamaan kepada anak-anak sekolah menengah. So apa yang kita boleh buat, macam saya bagi tahu tadi, PDPR ni dia boleh jadi online, dia boleh jadi offline. So mungkin cikgu-cikgu tadika tu mungkin boleh bagi dalam bentuk modul bercetak. Kan tadika banyak modul. Anak saya kemas tu rasanya memang sekali cikgu tadika kemas ni lah. So dia bagi punya banyak bahan supaya boleh buat kat rumah. So dia akan pantau melalui WhatsApp. Tu hari ni dah buat buku apa, buku surat berapa. Sebab kadang-kadang itulah
saya kata kita kena cuba juga faham ibu bapa yang mungkin tak mampu. Kalau yang mampu mungkin dia boleh bagi anak dia seorang satu telefon ke, seorang satu laptop. So sebagai cikgu mungkin bila kita faham bahawa ada ibu bapa yang macam tu, kita boleh buat bagi modul manual dan kita pantau melalui WhatsApp. Mungkin cikgu nanti ibu bapa dia boleh ambil gambar, okey anak dia yang macam saya kata tadilah, duk dan tu ialah ibu bapa akan ambil gambar, dia masuk dalam grup WhatsApp, anak dia dah siap, contohlah. So maksudnya mungkin kita boleh minta ibu bapa yang tak ada device tu, kita akan bagi modul dan bahan-bahan ni, dan mungkin kita bila dia nak mengajar ke nak buat aktiviti tu mungkin kita boleh buat secara rakaman lah. Kalau waktu contohnya lepas abang dia sekolah menengah guna ataupun abang dia sekolah rendah guna, so mungkin anak yang tadika tu dia boleh tengok balik. Dia boleh tengok video tu ataupun dia boleh tengok rakaman tu dan dia buat aktiviti tu. Contoh tadika kan buat macam-macam aktiviti, ambil daun, tekap kat warna, lekat kat kertas lukisan, lepas tu ambil kentang, lepas cok dan sebagainya kan. Itu aktiviti tu mungkin kita tak buat secara online macam ni, dia akan buat lambat sikit, cuma dia akan kena buat juga supaya kita nampak kemenjadian dan evident anak-anak tadika buat benda tu. Untuk dapatkan kemahiran, sebab tugas kita dalam KSPK ialah mengembangkan motor skill dia kan. Motor skill dia macam-macam, dia nak kena belajar pegang pen, menulis, mengira, membaca, jawi, Arab semua ada. So bila kita nak buat macam tu memang kita kata apa, kita kena buat secara offline lah bila ada cabaran macam tu lah, yang cabaran yang Cikgu Umi sebut tu bila masalah device. Tapi yang sebenarnya lebih besar cabaran bagi kita ialah nak memastikan dia ibu bapa tu tak ketinggalan bersama anak-anak untuk menyertai kita punya aktiviti. So bila cikgu-cikgu bagi aktiviti, bagi offline dan disokong online melalui WhatsApp ke Telegram. So maksud strategi kita macam itulah. Kita boleh kombinasikan di antara online dan juga offline untuk memastikan anak-anak kita boleh ikut pembelajaran. Tapi benda yang paling besar motivasi bagi kita sebagai cikgu lah. Sampai sekarang pun saya walaupun pensyarah di universiti pun masih cikgu juga. Kita punya motivasi yang paling besar ialah niat kita ialah untuk menyampaikan ilmu. Dan bila murid dapat apa yang kita sampaikan, murid berjaya, walaupun dia tak ucap tahniah ke, tak ucap terima kasih kat kita pun, tapi bila kita tengok dia berjaya, benda tu adalah satu nikmat yang paling besar. Macam saya, cikgu tadika saya, umur saya 11 tadika di kampung di Juru, di Penang. Umur saya 11 tadika kemas, sampai sekarang saya jumpa cikgu saya lagi. So bila balik jumpa cikgu, cikgu tu akan ingat ni budak nakal. Saya kadang-kadang malu dengan cikgu kan, masa kecil-kecil kan kita budak nakal kan. Tapi kita akan ingat cikgu tu atas jasa dia. So sama juga dengan Cikgu Umi dan cikgu-cikgu lain, mungkin kadang-kadang kita tak akan dapat penghargaan daripada anak murid, kita tak dapat penghargaan daripada manusia, tetapi kita ingat penghargaan daripada Allah tu yang lebih besar daripada kita, yang menjadikan motivasi kita. Sebab bila kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah, penghargaan lain tu akan datang. Bos kita akan puji kita walaupun kita tak minta pun pujian, kita tak boleh pun, tetapi Allah sampaikan hidayah yang saya sebut tadi, hidayah milik Allah, maksudnya bos kita akan puji kita, ketua jabatan kita akan puji kita, penyelia kawasan akan puji kita sebab atas usaha yang kita buat berterusan. Dia benda kadang-kadang mungkin kadang-kadang orang pandang negatif, tetapi kita faham apa motif dan tujuan kita jadi cikgu dan kita buat PDPR ni. Tujuan dia supaya murid tak ketinggalan, murid dapat ilmu dan kita cuba usaha yang terbaik. Kadang-kadang kata-kata negatif, cikgu tak mengajar tu biasa, anggap itulah ada sebagai ujian kepada kita untuk jadi ni. Dan saya rasa ibu-ibu, cikgu tadika kemas ni lebih arif lah dalam bab ni kan, dah berpuluh-puluh tahun bergelumang dengan ibu bapa yang macam-macam kan. So insyaAllah dengan niat ikhlas kita, dengan usaha kita, insyaAllah PDPR kita akan lebih bersemangat. Dan yang paling saya rasa untuk cikgu-cikgu yang lama ni, benda yang paling seronok bagi kita ialah bila tengok anak-anak murid kita yang dah besar panggil kita cikgu, dah berjaya jadi doktor, dah berjaya jadi lawyer kan, balik jumpa kita kat kampung, panggil kita jadi cikgu lagi, panggil kita cikgu. Jadi benda tu kita seronok sebab kawan saya ada ramai yang jadi cikgu tadika kemas, ada yang jadi macam pegawai kemas. So keadaan macam tu yang kita rasa seronok lah. Macam saya walaupun di universiti, saya masih ada anak-anak murid saya yang sekolah menengah yang panggil saya cikgu, yang ada tarakan di FD. Okay, so rasa panjang lah jawab untuk Cikgu Umi tu. Mungkin ada soalan-soalan lain? Kita pendek.
Ada lagi yang mungkin nak tanya? Saya nak bertanya boleh? Ada lagi? Sila. Okey. Okey. Saya Atika, pelajar semester 7 daripada UPSI. Okay, saya nak tanya doktor. Macam doktor bagi tahu tadi yang tips ni mungkin tak diperlukan untuk semua stage pengajaran PDPR. Okey, jadi macam saya kan akan mengajar sekolah menengah. So saya akan LM bulan 7 ni. Jadi saya tak tahu lagi environment PDPR sebenar di sekolah, apa yang berlaku sebenar ni. So saya nak tanya tentang tips nombor 4 berkenaan tentang memasukkan mak ayah ke dalam Telegram ataupun grup WhatsApp dengan cikgu dan student. Adakah memasukkan mak ayah tu aplikasi dia untuk semua subjek ataupun hanya guru kelas sahaja yang valid untuk memasukkan mak ayah tersebut? Dan sebab saya tengok adik-adik saya sendiri macam mak ayah saya tak dimasukkan dalam grup WhatsApp. So saya tak pasti adakah benda ni applicable untuk semua memang syarat sekolah ataupun hanya kita punya usaha sebagai cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Atika atas soalan tu. So yang ini bergantung kepada jenis sekolah. Ada sekolah yang cikgu kelas sahaja dia buat. Kemudian dia ada pecah link kepada cikgu-cikgu subjek. So cikgu subjek dia ada grup sendiri, cikgu kelas pun ada grup sendiri. So dia akan berbeza grup lah. Tetapi ada sekolah yang dia minta satu grup saja, iaitu grup cikgu-cikgu subjek, ibu bapa dan murid. So maksudnya cikgu kelas akan bagi makluman dalam grup tu, cikgu subjek pun akan bagi makluman dalam grup tu. Ada yang buat macam tu. Tetapi amalan anak saya yang 4 orang, 5 orang ni, semua subjek ada dia punya grup masing-masing. Dan semua ibu bapa akan masuk dalam grup tu dan juga anak murid. So that's why saya berserabut dengan grup tu. Sebab saya ada lebih kurang ada berapa subjek 9 subjek, 10 subjek. Kali dengan 5 orang anak ada 50 grup. So nak kena tahu kerja sekolah dalam setiap grup. Jadi bila kita jadi cikgu pula, kita kena faham bila ibu bapa ada 50 grup, ada 50 kerja sekolah yang kena pantau, nak kena buat list pula satu-satu kerja sekolah. So that's why bincang dengan ketua panitia, bincang dengan guru pembimbing, apa grup yang sekolah dah ada. So kita sebagai guru praktikal masuk dalam grup tu, kita kongsi bersama-sama dengan guru kelas ke guru subjek. Sebab kadang-kadang bagi cikgu, dia ada banyak-banyak grup tu memudahkan. Sebab apa? Cikgu kita mungkin akan ada 3 subjek sebab kita punya waktu 24-28 waktu lah kalau normal waktu. Tapi bila PDPR ni mungkin dia akan adjust berapa jam kan. So bila dalam keadaan macam tu, bila Cikgu Zajilah kata 50 grup, memanglah kalau ada anak 5 orang. Kalau ada anak seorang pun dah pening, anak 5 lagilah pening kan. So maksudnya cikgu kena faham kalau ibu bapa anak ramai. So dia nak handle macam-macam grup. Itu baru sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan. Masuk pula sekolah agama. Sekolah agama dia ada 6 subjek, fiqh, tauhid, Arab dan sebagainya. Campur dengan 5 orang anak sekali ni dah dekat 100 grup. Jadi bila 100 grup macam mana ibu bapa nak kena tengok macam-macam grup tu. So bila macam tu kita kena sesuaikan. Mana yang kita bincang dengan guru pembimbing kita, mana grup yang sesuai dengan kita. Contohnya kita boleh masuk mungkin kalau sekolah menengah ibu bapa mungkin tak perlu masuk, mungkin ibu saja yang biasanya ibu lah kan. Ibu dengan murid ada, so dia anggap sebagai ibu bapa lah dalam grup tu. Dan mungkin kita boleh guna grup tu bersama untuk pantau anak murid kita di sekolah. Anak murid kita di rumah lah. Dia kena ada kombinasi di antara pemantauan kita sebab nanti mungkin waktu praktikum nanti mungkin dah PDPC balik contohlah, tapi kalau berlaku PDPR macam keadaan sekarang lah, kalau situasi sekarang kan kita ada ramai anak murid kita, ada ramai macam-macam kategori. So sebelum memulakan kelas kita dah kena fahamkan dia orang. So mungkin kita dah prepare awal. Sebab biasanya kalau ikut jadual PDPR sekarang ada sekolah yang fleksibel sehari 2 waktu saja, 2 subjek saja. Ada yang sangat lagi fleksibel sehari 1 subjek. So 2 subjek tu paling okey lah. 2 subjek dia buat biasanya pagi 1 jam setengah ke 2 jam ialah untuk 1 subjek. Sejam yang pertama ialah kelas, 1 jam yang kedua, 2 jam yang kedua tu dia buat tugasan. Kemudian masuk petang lepas rehat pula sejam yang pertama kelas, kemudian 1 jam lagi ialah buat aktiviti. So dia adjust macam tu lah. Ada yang buat ikut PDPC sebenar.
Maksudnya sehari tu bantai 3-4 subjek, lebih daripada 3 subjek lah. So bila macam tu ibu bapa lah pening. So bila dalam keadaan macam tu, kita ikut approach pentadbiran sekolah. Kalau pentadbiran sekolah buat satu sehari mungkin 2 subjek, itu senang kita nak kontrol. Sebab apa? Murid dan ibu bapa hanya fokus 2 subjek tu. Tapi kalau kena banyak subjek, memang sangat mencabar bagi kita lah. Kita kena faham empathy tu lah. Macam mana kalau kita jadi ibu bapa tu, kita nak kena kontrol anak kita macam-macam. So that's why ketidakhadiran murid-murid tu kadang-kadang macam-macam. Bukan disebabkan oleh dia tak mau masuk, tapi kadang-kadang mak bapak pening, dah stress. Mak bapak kan kerja daripada rumah. Bila kerja daripada rumah, dia pun ada kerja dia sendiri. Lepas tu dia nak pantau kerja anak-anak dia lagi. So memang sangat-sangat mencabar. So that's why kita kena ada perasaan give and take, win-win situation antara kita sebagai guru. Cikgu memang nak hasil pembelajaran tercapai. Murid dapat faham, evident kita kena buat bukti kehadiran. Tapi kita faham pula ibu bapa dalam konteks dia juga kalau kita kan, kita juga cikgu mengajar, kita pula cikgu anak-anak kita. Jadi masa bila pula kita nak mengajar anak-anak orang, nak mengajar anak-anak kita, dalam kali kita pun stres. Lepas tu pukul 12 nak makan. Anak-anak kita bila duduk dekat rumah, pukul 8 nak makan, pukul 10 nak makan, pukul 12 nak makan. Kejap-kejap saya duduk tengah buat kerja tadi, dia dah minta aiskrim, minta lollipop. So cabaran bagi kita lah macam mana kita nak balancekan. Memang akan agak stres, tetapi kita cuba kawal sebaik mungkin lah. Cikgu kena faham ibu bapa kena faham murid. So kalau kita dah jadi partner rakan strategik, insya-Allah dia akan cuba memahami antara satu sama lain. Okay. Mungkin Okay, Assalamualaikum bro. Boleh saya nak tanya sikit? Boleh Cikgu Faizah, silakan. Okay, saya ada Cikgu Faizah. Saya setuju apa yang Cikgu Umi persoalkan dan bagi tahu tentang cabaran-cabaran Cikgu Tabika, dan saya setuju yang yang Cik Rizwan bagi tahu kan. Sebab kita dalam keadaan situasi PDPR ni, masalah cabaran untuk kita lah. Tadi macam Cik Rizwan kata tadi, kita kena memahami keadaan parent dan parent akan memahami keadaan kita. Dan sekurang-kurangnya kita masuk di kita punya touching kita dengan parent tersebut. Dan saya tertarik dengan tip yang kata ada tambahan untuk reward kanak-kanak. Jadi saya pernah buat sekali dalam tempoh PDPR ni. Saya tengok bila saya tulis hantar benda tu, reward tu kepada nama kanak-kanak, ke alamat kanak-kanak, mereka rasa teruja sebab mereka tak pernah order pun online, tak pernah barang pun sampai secara online, tak pernah sampai sesuatu orang kata apa ganjaran lah untuk mereka, tiba-tiba sampai, mereka jadi macam excited. Dan salah satu dia mungkinlah dia boleh menarik, dia nak lagi, dia kata mungkin nanti dia akan ikuti lagi, mungkin cikgu akan bagi lagi, walaupun benda tu hanya sekadar benda yang murah-murah je kan yang kita boleh dapat, yang kita boleh, maksudnya kita nak bagi. Sebab sekarang ada masalah anak-anak ni macam Cikgu Umi kata, macam Cik Ridwan kata, macam cikgu-cikgu lain jugalah, sebab kita nak take dia punya, nak bagi kita menyertai kita punya kelas PDPR tu kan. Yang tu saya rasa salah satu daripada yang Cik Ridwan bagi tadi. Dan daripada yang lain pun saya rasa terima kasih banyak-banyak sebab Cik Ridwan telah bagi ilmu untuk kami adaptasikan dan combine apa yang kami pelajari dulu dan apa yang orang kata apa sekarang ni, cabaran untuk sekarang ni untuk kita masukkan bagi supaya kita sebagai pendidik ni dapat macam Cik Ridwan kata tadi, kita kena ikhlas dan kita cuba yang terbaik. Yang di sebaliknya tu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu sajalah, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Faizah. Tahniah Cikgu Faizah buat macam tu. Kadang-kadang budak-budak ni dia dapat benda, dapat pen je. Pen mungkin 2 kupang, 20 sen lah. Orang Penang sebut 2 kupang kan. 20 sen je dapat dalam bentuk dia, dapat post laju hantar pula nama budak tu. Nama anak murid tu. Jadi dia akan rasa excited. Sebab macam kita lah dulu kata buat waktu bersemuka, hari guru kan kita kadang-kadang anak murid kita bagi pen, bagi pensel, bagi hadiah. Waktu tu boleh bersemuka, tapi sekarang bila PDPR ni kita pula bagi hadiah, galakkan dia kelas, puji dan sebagainya. So yang itu akan jadi dia bagi dia naik semangat lah untuk menyertai kita punya kelas. Kalau pelajar dewasa tu mungkin kita punya ganjaran tu pujian, mungkin itu lebih senang lah. Tapi kalau nak belanja makan online pun tak boleh juga kan. Kalau belanja makan online tunjuk gambar burger, dia makan online je lah kan. Tapi maksudnya kita boleh buat macam-macam approach lah untuk menarik hati. Dan benda ni masing-masing punya
kepandaian lah. Ada cikgu yang memang ada unsur kecindan, hari-hari buat lawak daripada awal sampai ke sudah buat lawak. Tapi kalau buat lawak daripada awal sampai ke sudah, budak tak faham pun masalah juga. So maksudnya kita, ada masa time lawak, ada masa time serius supaya hasil pembelajaran yang kita nak bagi tahu murid kita tu akan dapat dicapai. Sebab kita kena ingatkan ibu bapa macam saya sebut tadi lah, waktu umur 4 hingga 6 tahun ni adalah waktu yang paling kritikal. Albert Einstein kata waktu ni anak-anak genius, dia macam sponge, dia boleh menyerap. So waktu ni lah kalau kita dia ketinggalan untuk dapat input daripada cikgu-cikgu, so dia akan ada satu kerugian yang besar. So that's why bila saya jadi syarah pelawat di Jepun dulu, saya melawat sekolah rendah Jepun. So budak-budak Jepun ni memang dia orang rasa seronok sebab darjah 1, 2, darjah 2, darjah 3 dia tak ada kurikulum macam kita yang kena belajar betul-betul, ada buku teks, kena ambil ujian apa, dia tak ada ujian yang besar-besar. Dia buat latihan untuk dia punya aktiviti untuk mengembangkan potensi dia ikut falsafah pendidikan kebangsaan. So dia tanam keledek, bila dia tanam keledek, dia belajar sains, merentasi macam mana pokok tu membesar. Lepas keledek tu terhasil, dia masak pula keledek tu. Bila dia masak keledek tu, orang kata apa, dia makan, dia belajar pula cara nak memasak. Tapi benda yang paling seronok ialah bila kami pergi ke melawat, ada satu sekolah rendah di Jepun tu, budak-budak tu excited tunjuk kat kami keledek dia tu. Walaupun dia tak kenal kami pun, walaupun muka saya macam Jepun sikit lah, tapi dia excited untuk tunjukkan keledek yang dia hasilkan sendiri. So sama waktu kita macam PKP ni, mungkin kita boleh buat aktiviti berdasarkan projek. Budak-budak tadika kita suruh dia orang tanam keledek dengan mak bapak dia orang, sebab mak bapak pun ramai suka menanam kan. So buat aktiviti menanam keledek. So lepas tu tunjuk dekat cikgu, hari-hari report, okey pokok keledek awak besar macam mana? So hari ni pokok keledek dah keluar daun contoh. So kenapa daun tu makin membesar? Macam mana nak bagi pokok keledek tu sihat? Kita kena siram, kena ada air, ada cahaya matahari. So kita belajar secara tak langsung melalui aktiviti-aktiviti yang dekat di hati dia orang lah. Okey, terima kasih Cikgu Faizal. Mungkin ada lagi 1-2 soalan kot kita dah ni. Okey, Cikgu Khairul ada nak tanya? Cikgu Khairul silakan. Dengan Cikgu Suhaimi. Seorang dulu Cikgu Khairul dulu. Silakan. Okey, Assalamualaikum Doktor. Okey, sebenarnya untuk isu PDPR ni sebenarnya memang tidak kesudah dan kesampaian lah sebenarnya disebabkan isu COVID-19 ni sebenarnya kan. Cuma untuk isu akan datang, kita berharap negara kita ni tidak berpanjangan lah, orang kata dia punya orang kata apa, kekangan-kekangan supaya kita tidak betul belajar di rumah ataupun kita boleh kembali ke sekolah sebenarnya. Cuma pada masa akan datang jika isu PDPR ini berlanjutan, okey, dan macam sekolah saya sekarang ni dalam keadaan mood yang bersedia untuk melaksanakan ujian. Jadi nak minta pandangan doktor juga, macam mana kaedah yang terbaik untuk kita melakukan ujian sebenarnya. Kalau ikutkan setiap sekolah dia dah ada orang kata penjadualan untuk ujian tu sebenarnya. So jika orang kata PDPR tu berlanjutan sehingga ke Disember katakanlah jadi apakah langkah terbaik untuk kita menilai pelajar tu? Adakah kita perlu buat exam ataupun kita tak perlu buat exam tapi kita beri dia dalam bentuk sesuatu projek ataupun kerja rumah? Okay, terima kasih Doktor. Okay, terima kasih Cikgu Khairul. Ni alumni FTV UPSI. So untuk ini ikut polisi kementerian lah. Polisi kementerian dia memang kena ada ujian, dia tak ada fleksibel punya assessment, pentaksiran yang fleksibel. Di UPSI kita buat pentaksiran orang kata apa, dah bertukar. So maksudnya dalam keadaan umur baru ni kita dah buat projek, kita dah tak ada final exam, kita boleh buat take home exam, boleh jawab orang kata apa, pentaksiran yang kita sebut sebagai pentaksiran alternatif. Macam saya sebut tadilah, pembelajaran kalau peringkat 3 macam tanam keledek. So untuk uji kompetensi pelajar, yang ni pentaksiran alternatif lah yang kita panggil sebagai pentaksiran alternatif. So dia bukan lagi semata-mata menguji kognitif. Kognitif boleh uji, tak ada masalah sebab kita boleh orang kata apa, uji melalui pelbagai platform online, kita boleh buat quiz online yang boleh bagi markah kepada murid dan ada evidence dia menjawab dan dia faham kepada apa pencapaian kognitif yang nak diuji. Tetapi alternatif yang lebih hebat dalam keadaan sekarang ni ialah kita boleh gunakan authentic assessment, penilaian
autentik. Apa maksud penilaian autentik? Penilaian atau pentaksiran autentik ni maksudnya kita tengok apa dia buat. Contoh, kalau macam Cikgu Khairul mengajar RBT, topik berkaitan dengan vertigasi Form 1, RBT Form 1. Ada 30 muka surat berkaitan dengan RBT, vertigasi lah, berkaitan dengan vertigasi. So dia punya standard pentaksiran dia ialah menyiapkan mock-up model. Mock-up model vertigasi. So dalam ujian, kita akan tanya dia, bila kalau ujian kognitif ujian kognitif ialah kita akan tanya dia dari segi, yang ini untuk kalau ujian peperiksaan bulanan ke, pertengahan tahun ke, ataupun pentaksiran akhir tahun yang kita nak nilai dia tu. So kita akan tanya dari normal kita akan tanya dia, contohnya senaraikan komponen-komponen vertigasi, contohlah. Yang itu adalah kaedah biasa. Tetapi kalau kaedah alternatif, apa yang kita boleh buat ialah kita minta pelajar proses pengalamian. Dia buat sendiri di rumah. So maksudnya kita ajar, kemudian anak murid kita akan buat sendiri di rumah, contohnya dia set up vertigasi sendiri. Walaupun memang pentaksiran standard pentaksiran band 6 untuk vertigasi itu ialah mock-up model vertigasi saja. Tetapi pengalamian tu ialah dia menjadi sebahagian projek plus pembelajaran plus pentaksiran kemahiran. So dia akan ada kombinasi. So yang ni adalah alternatif cikgu. Kalau nak kata kementerian memang tak suruh buat macam tu lah. Tetapi kita dalam keadaan konteks sekarang ni, kita nak sesuaikan di antara menghabiskan DSKP, mencapai standard prestasi dalam DSKP dan juga menguji kompetensi dan juga kognitif murid kita. So maksudnya kita boleh pelbagaikan, tetapi hasil akhirnya dia akan memberi satu nilai markah bahawa markah ni kegunaan sekolah lah. Tapi yang lain tu ialah bonus bagi kita lah. Pelajar dia akan belajar sendiri, dia akan buat contohnya projek vertikasi kecil dekat rumah dia ada contohnya pump akuarium, ada paip, ada pokok yang dia tanam dan dia boleh tengok perkembangan pokok, dan dia akan buat aktiviti tu, belajar sambil buat projek sambil diuji oleh guru lah. So maksudnya Cikgu Khairul boleh gunakan pelbagai kaedah untuk memastikan ni. Tetapi ikut KPM, dia masih gunakan pentaksiran melalui kognitif tu, iaitu ujian pen dan buku lah, iaitu ujian objektif ataupun structure. Sekarang banyak structure lah, tak ada objektif lah, tapi structure lah maksudnya ni. Pelajar menjawab soalan structure. So maksudnya boleh buat alternatif untuk pembelajaran, tapi dalam masa ni dia boleh jadi komponen pentaksiran. Mungkin boleh membantu Cikgu Khairul lah menyediakan alternatif nak bagi murid seronok. Maksudnya PDPR dia buat aktiviti, dalam masa yang sama kita uji dia dan dia boleh menjawab ni, dan dia jadi evident bahawa pencapaian dia punya pembelajaran tu telah diukur dan kita boleh bagi markah mengikut standard sekolah. Okey, mungkin itu jawapan untuk Cikgu Khairul. Nanti boleh kita PM lain. Cikgu Suhaimi tadi nak tanya soalan? Okey, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Okey, kita sedia maklum situasi PDPR ni dah lebih daripada setahun. Jadi ada guru-guru yang kita lihat telah dapat adapt dengan teknologi. Ada juga yang masih tak dapat adapt dengan teknologi. Jadi saya nak tanya doktor lah, atau mohon pendapat daripada doktor, bentuk latihan peningkatan kemahiran yang terbaik bagi terutama melibatkan pelbagai golongan guru ni. Ada golongan guru yang dapat menerima teknologi dan juga golongan guru yang masih belum dapat menerima teknologi PDPR lagi. Dan satu lagi doktor, tentang pengurusan latihan amali bagi topik-topik yang tidak mampu dilaksanakan di rumah, terutama yang melibatkan bahan kimia, melibatkan mesin-mesin. Jadi apa pandangan doktor cara untuk kita laksanakan juga tetapi dalam bentuk PDPR? Okey, terima kasih kepada Cikgu Suhaimi. Cabaran lah. Sebenarnya dalam bila kita terkejut dengan PDPR tahun lepas sampai sekarang ni, kita ada banyak isu dalam kalangan guru. Guru-guru muda cepat belajar dari segi teknologi. Guru-guru yang pertengahan mungkin dia boleh adapt tapi slow sikit. Tapi cikgu-cikgu yang otai, dia kadang-kadang dia fikir aku 5 tahun lagi nak pencen, buat apa nak belajar dah. Jadi dia terus menyerah diri dan dia cuba jugalah sedikit demi sedikit buat, tetapi
kena dengan bantuan cikgu muda ataupun cikgu baru ataupun anak-anak dewang. So untuk dari segi kita nak bagi latihan, kita kena ikut kelompok-kelompok macam tu lah. Cikgu-cikgu muda dia punya training dia mungkin kita boleh habiskan buat bengkel, ajar macam mana penggunaan apps untuk penilaian, untuk pentaksiran, app untuk pengajaran, app tu mungkin boleh habis dalam masa 3 hari. Tapi kalau cikgu-cikgu whole time mungkin kita fokus benda yang paling penting contohnya untuk mengajar gunakan Google Meet. So kita ajar dia fungsi untuk Google Meet. Macam mana nak mute, macam mana nak buka video, macam mana nak tukar background, macam mana nak kongsi bahan. Contoh kita fokus kepada satu aplikasi je. So maksudnya yang itu kena sesuaikan lah. Untuk soalan yang kedua, yang ini cabaran lah bagi orang TVET. Untuk yang cikgu-cikgu tadika mungkin tak terlibat lah, tapi untuk orang TVET kita punya cabaran ialah ada amali-amali tertentu yang memang kita boleh buat kat rumah. Macam saya kata tadi, tanam pokok, yang kita boleh buat projek secara project base. Tetapi ada yang tak boleh buat, contohnya melibatkan penggunaan mesin besar. So apa yang kita punya di peringkat universiti, apa yang kita buat ialah pelajar boleh pergi mana-mana pusat pembelajaran yang terdekat. Contohnya kalau macam PV Teluk Intan tu yang dia punya belajar diploma teknologi mekanisasi, nak bawa traktor contoh. So dia tak boleh pergi KV Teluk Intan, tapi mungkin rumah dia berdekatan dengan mana-mana pusat latihan. Apa yang boleh buat ialah KV berurusan dengan pusat latihan tersebut dan boleh gunakan kemudahan yang ada di pusat latihan tersebut. Yang ini kita dah buat di antara universiti. Contoh pelajar TVET kami, kalau dia nak buat final year project yang menggunakan mesin. Tapi sebenarnya kita dah ubah suai final year project ke yang menggunakan amali pun kita dah banyak ubah suai pendekatan, approach. Mungkin orang kata tak berkesan, memang kurang berkesan, memang kena, sebab TVET ni mesti one to one machine, one apprentice. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita kombinasikan. So kalau dia berdekatan dengan pusat latihan, dia kena pergi buat amali di mana-mana pusat latihan. Kalau pusat latihan tu buka. So dalam keadaan konteks sekarang ni, semua institusi pendidikan ditutup, kita terpaksa pergi kepada option yang kedua, iaitu menggunakan teknologi AR, VR dalam sumber yang terbuka. So dalam kita punya bahan yang ada di internet, kita ada YouTube dan kita ada laman perkongsian video yang banyak. Dan kita ada beberapa maklumat merentasi laman web yang tertentu yang kita boleh gunakan. Iaitu kita buat belajar secara online, tetapi pelajar boleh mengalami secara artificial intelligence dan juga guna virtual reality, reality maya. Maksudnya kalau tuan-puan perasan dekat YouTube ada video-video yang kita boleh gunakan secara reality maya. Maksudnya kita gunakan handphone kita, lepas tu pakai spek yang kita boleh beli online, minta mungkin murid-murid, anak-anak pelajar kita boleh beli RM10 je dekat online, masuk telefon dan dia boleh membayangkan macam mana dia baiki mesin, gunakan mesin tetapi secara reality maya. Itu yang option yang kedua lah, sebab kita dah tak boleh nak bergerak. Kalau kata kita boleh bergerak, kita boleh kongsi dengan kemudahan-kemudahan lain. Tapi kalau tak boleh bergerak, memang kita terpaksa gunakan video-video yang ada. Dan mungkin pihak pengurusan KV boleh beli bahan pembelajaran online. Banyak company sekarang jual yang amali-amali yang menggunakan teknologi virtual reality dan augmented reality. Dan dia ada peralatan dia tersendirilah. Tetapi kalau guna peralatan, still dia tak boleh pergi KV kan. Tapi kita guna apa yang sedia ada, iaitu YouTube dan juga laman perkongsian video yang boleh tengok secara virtual reality dan augmented reality. So banyak bahan tu sebenarnya. Yang paling contoh, kalau siapa-siapa yang mungkin biasa guna, kalau siapa yang biasa beli coki-coki. Coki-coki yang ada bobo boy. Dululah kalau beli untuk anak-anak kan, bukanlah dulu, tahun lepas ada lagi, tahun ni rasanya dah tak ada dah. Dia ada kad yang kita boleh scan, augmented reality, kita boleh nampak bobo boy tu muncul dan boleh kita boleh buat bobo boy tu bergaduh dengan musuh-musuh dia, dengan adudu dan sebagainya secara augmented reality. Hari ni belajar bio tentang sistem badan pun kita boleh gunakan augmented reality, gunakan video dalam YouTube. So ada, kita boleh nampak jantung tu bergerak dan kita boleh pusingkan jantung tu muncul di atas kita punya laptop dan juga kita punya handphone. Kita boleh pusingkan jantung tu dan kita boleh tengok. So itulah paling sekurang-kurangnya kalau langsung tak boleh bergerak ke mana-mana.
So kita terpaksa gunakan augmented reality, virtual reality dalam sumber-sumber terbuka yang kita boleh akses secara percuma lah. Sebab bila murid-murid kita pun yang tak mampu pun memang dia tak mampu nak beli kan. So kita gunakan bahan yang percuma yang ada di YouTube dan sebagainya. Okay, so kalau sejarah pula mungkin kita boleh tengok yang virtual reality sejarah tu, kita seolah-olah masuk dalam zaman tu pun ada video-video tertentu. Saya dah try banyak video kat YouTube yang secara reality maya dan augmented reality yang kita boleh rasa feel macam kita masuk tempat tu menggunakan kamera VR. Terima kasih, mungkin itu dapat membantu sedikit lah Cikgu Syahimi. Mungkin soalan terakhir lah kot sebab dah 4.40 dah, kita lama-lama tak boleh online ni, dia tak boleh lama-lama. Dia sejam pun dah cukup lah ni. Okay, mungkin ada soalan terakhir lah. Kot ada yang nak tanya? Ada lagi? Okay, tak adalah. Semua dah penat ni. Okay, so minta maaf. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar perkongsian hari ini. Tip-tips ni kita akan teruskan dengan siri-siri akan datang. Ada tip-tip tambahan lagi. Yang ini adalah sebagai permulaan saja. So lepas ni kita akan belajar macam mana tips penggunaan tool dan tool dalam PDPR. Jadi mungkin boleh tengok lagi lah untuk kelas-kelas akan datang. Boleh rujuk dekat laman FB saya dan juga kawan-kawan yang berkaitan lah. So terima kasih kerana sudi mendengar. Hopefully tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada perkongsian kita. So terima kasih semua. Mungkin kita boleh ambil gambar sekejap lah kot. Mungkin boleh buka video sekejap. Saya ni. Amai ucap terima kasih. Perkongsian sikit je. Okay, mungkin boleh buka video sekejap saya ambil gambar. Mungkin ada yang tak boleh buka, ada yang boleh buka. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Hopefully cikgu-cikgu akan buat yang terbaik untuk PDPR demi anak bangsa Malaysia yang tercinta. Assalamualaikum dan juga selamat jaga. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Terima kasih sama.